Alright, 5 langkah buat jualan 800,000 sebulan. Pagi, apa khabar semua? Alright, sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmetric. So Greenmetric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Kalau orang nak sewa kereta, masuk dekat kita punya website gogreenmetric.com dan dia boleh tempah kereta sewa lah. Dan company saya ni actually saya dah start daripada tahun 2006. Alhamdulillah okey, tapi disebabkan COVID-19 ni bisnes tu agak terjejas lah. Dan sekarang ni tempahan dah start masuk balik. Cuma bisnes kereta sewa ni saya dah hand over dekat kawan saya lah. So dia yang manage lah. Alright. And then masa PKP hari tu saya pun bila bisnes kereta sewa down, and then saya pun terpaksa buat bisnes lain lah. Dan Alhamdulillah sekarang ni saya dah join satu company, SKV. SKV ni dia jual produk kesihatan lah. Okay, saya join bulan 2 tahun 2021. Dan Alhamdulillah lah setakat ni saya punya jualan lebih daripada 800,000 sebulan. Ini yang saya nak share lah. Okay, sebelum tu saya nak check pada yang menonton ni, boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Kalau boleh dengar, cuba komen. Dan saya nak minta, boleh tak bantu saya share video ni? Siapa yang... Alright, ada tak yang nak tahu macam mana saya boleh buat jualan 800,000 sebulan? Ini saya nak share 5 langkah macam mana buat jualan 800,000 sebulan. Cuba komen sikit. Test 1 2 3, test 1 2 3, test 1 2 3. Adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas? Video semua clear? Okay, kita ronda-ronda sekejap. Okay, test 1 2 3, test 1 2 3. Ada ke yang menonton ni? Macam senyap je. Okay, saya cerita sikit lah sebelum saya terlibat dalam bisnes SKV ni. Saya buat apa? Okay, so sebelum ni saya, tuan-tuan, saya adalah pekerja kerajaan. Saya kerja government. Okay, saya start kerja dekat universiti lah pada tahun 2005. Dan masa saya start kerja tu, saya tak ada planning pun nak berniaga apa semua kan. Sebab saya rasa berniaga ni benda yang susah, benda yang tidak secure. So planning saya start kerja dekat universiti sampai pencen lah kalau boleh kan. Memang tak ada planning nak berniaga. Tetapi disebabkan kesilapan saya, masa saya start kerja tu, saya start berhutang. Yelah, kita dah kerja government, gaji pun dah okey, kita ingat gaji besar kan. So saya pun start berhutang. Saya beli motor, saya beli kereta, and then saya start berhutang kat kredit kan. So apa yang berlaku adalah bila hutang saya tu banyak, angin kuat sini. Saya kena lalu ke belakang sana. Alright, clear tak? Ke you berbising? Test 1 2 3. Angin tiba-tiba kuat kat belakang ni. Test 1 2 3, test 1 2 3. Sorry angin kuat ni mungkin bising kan. Saya lalu ke belakang sana lah. Jelas tuan. Alright, belah sini dia angin kuat sikit. Okay, so masa saya start kerja 2005. Lepas tu saya start berhutang pun semua. And then apa yang berlaku adalah, kira macam saya dapat gaji. Lepas tu duit gaji saya tu tiap-tiap bulan habis bayar hutang je kan. Okay, clear bro, hang sembang dengar elok dah. Okay, thank you. Saya takut angin lah. Angin sini angin kuat lah. Alright, so masa tahun 2005, 2006 tu saya dah ada masalah kewangan lah. Dapat gaji je, kira duit gaji tu habis bayar hutang je. Bayar hutang je kan. Macam kita kerja government, gaji sebulan sekali. Lepas tu macam saya bayar kereta, bayar motor, bayar 2 minggu duit gaji dah habis lah. Kan.
Grey Matrix macam mana nak join. Sekarang ni kita tak open lah. Kita tak open untuk siapa-siapa join. Tapi kalau you nak buat bisnes kereta sewa, you WhatsApp saya. Nanti saya tunjuk cara macam mana. Sekarang ni senang je. Tak payah join mana-mana company kan. Senang je. Dah ada banyak platform. Nanti you WhatsApp saya, nanti saya bagi detail dia. Saya ada team lah. Saya sebenarnya adalah company saya dah bekerja sama dengan satu company. So diorang ni fokus kepada banner platform dan saya bantu diorang untuk bekalkan pengusaha kereta sewa lah. Alright, macam mana you nak WhatsApp saya, you klik dekat bio, nanti you WhatsApp saya. Nanti saya bagi detail dia. Sekarang ni senang je nak buat kereta sewa, tak macam dulu. Okay, so sambung cerita. So setiap bulan saya duk bayar hutang pun semua. Wah, kereta memang tak boleh tidur malam lah. Ada tak kat sini sesiapa yang you bekerja, gaji okey, tapi duit tak ada? Ada tak kat sini yang macam saya dulu kan? Dah kerja dah bagus, gaji okey, duit tak ada kan? Buat apa? Duit tu bayar hutang je. Ada tak kat sini yang menghadapi masalah macam saya? Itu cerita tahun 2005, 2006 macam tu lah. Saya rasa ramai lah kan? So saya dapat gaji, bayar ni, lalas duit gaji habis. Biasa 2 minggu, dalam masa 2 minggu duit gaji tu dah habis, ada sikit lagi. Nak belanja tak berani kan. So tiap-tiap malam tak boleh nak tidur malam, semua fikir macam mana nak cari duit lagi kan. Sebab kita kerja government, gaji kita macam tu lah. Kau kerja macam mana pun macam tu lah gaji kan. Alright. So saya pun fikir kan. Sebab apa? Macam saya ni pegawai tau. Pegawai dia bukannya kalau kita buat OT ke ada gaji tambah, tak ada. Pegawai ni gaji macam tu. Cuma kalau saya buat kerja luar lah, outstation dapat lah allowance apa semua kan. Sekali keluar tu dapat lah 100 lebih macam tu kan. So saya target lah kalau saya dapat RM300 extra sebulan, saya dah syukur lah kan. Okay. Lepas tu so saya fikir macam mana nak selesaikan masalah kewangan, macam mana nak tambah income apa semua kan. Mula-mula tu saya cuba buat outstation lah, ambil kerja-kerja outstation apa semua kan. So dapat lah yang. Tapi bila saya ambil terlalu banyak kerja-kerja outstation ni, dia jadi masalah cemburu lah. Sebab nampak kita poyo sangat kerja terlebih-lebih kan. So kawan-kawan lain pun nampak macam tak senang lah nak kan. So saya punya bos selalu lah puji saya kan. Wahid bagus kan, selalu keluar station, selalu ni pun semua. Padahal saya keluar station tu saya nak duit extra. Tapi bila bos puji kita, and then kawan-kawan lain yang malas nak pergi outstation tu terasa lah kan. So dekat situ terjadilah cemburu. Lala saya kena fitnah makan rasuah kan. Okay. So lala pun saya pun pening kepala, letih je ni lah. Aku kerja lebih-lebih nak tambah income, ini kena fitnah pula makan rasuhan. Dah tak pasal-pasal nak menjawab pula. Alright, lepas tu saya pun fikir macam mana nak tambah income. Saya nak sebulan RM300 je tuan-tuan. Kalau saya dapat RM300 extra, saya dah syukur lah. Sebab apa, duit tu nak beli barang dapur je. Alright. And then last kali saya dapat idea, why not saya buat bisnes kereta sewa. Macam mana saya dapat idea untuk start bisnes kereta sewa tu? Sebab saya bekerja dekat universiti. Lepas tu saya ada student tau. Student saya ni dia suka pinjam kereta. Dia suka pinjam kereta. And then saya fikir daripada saya asyik bagi pinjam kereta kat dia, baik saya sewakan kan. Beri kata-kata move on bang. Move on macam mana tu? Gempuh je, redah je apa semua. Apa masalah kan. Ini saya nak cerita cabaran-cabaran yang saya pernah hadapi dalam hidup dan macam mana saya overcome kan. So saya nak you all ni, mungkin cerita saya ni boleh memberi inspirasi. Sebab apa, saya ni asal anak peneroka Felda je, anak orang biasa je. Arwah ayah saya peneroka Felda. Memang orang biasa, rakyat biasa kan. Saya pun bukannya belajar tinggi pun. Saya bukannya orang pandai. Kalau dalam kelas tu saya nombor tengah-tengah. Alright. Saya sekarang macam abang tengah cari income untuk tampung belanja bulanan. Alhamdulillah, tak apa, usaha saja. Okay, so saya nak cerita macam mana saya dalam keadaan susah kan, dalam keadaan hutang banyak. Lepas tu saya
start business, saya naik, lepas tu saya jatuh, lepas tu saya cuba balik, naik balik kan. So itu perjalanan saya lah. Ada tak nak dengar perjalanan saya daripada seorang pekerja makan gaji, hutang keliling pinggang, dan saya boleh selesaikan masalah hutang tu sampai saya jadi jutawan dan saya jatuh, and then alhamdulillah saya bangkit balik. Ada tak nak tahu cerita? Waalaikumsalam, nak dengar? Ni cerita ni daripada tahun 2005 sampailah 2021. Berapa lama tu kan? 15 tahun lah, 16 tahun 16 tahun punya cerita. Kan, ni cerita betul ni, bukannya sembang kan. So saya cerita bukannya cerita kejayaan saja, saya cerita tentang kegagalan jugalah. And then daripada situ, kalau you nak belajar pun, you belajar lah. Alright, so mungkin ambil masa sejam macam tu lah. So masa saya bekerja tu, student saya ni asyik pinjam kereta kan. Asyik pinjam kereta. Lepas tu saya fikir daripada saya duk bagi pinjam kereta, baik saya sewakan kereta. Lepas tu saya pula memang pernah bekerja dengan company car rental. So masa sebelum saya bekerja kat universiti tu, saya pernah bekerja dengan abang saya lah. Abang saya ni dia bekerja dengan company car rental dekat Langkawi. So masa saya tak ada kerja tu, saya pergilah Langkawi, tolong-tolong dia apa semua kan. So adalah pengalaman sikit menguruskan bisnes kereta sewa. So dekat situlah saya ambil keputusan untuk beli kereta 2 biji, and then saya sewakan lah. Okay, so dipendekkan cerita, masa saya start tu, saya keluar modal dalam 3,000 lah. 3,000 tu ada cerita lah, saya pinjam duit isteri saya pinjam duit kawan saya ambil duit kepada kad kredit untuk dapatkan modal RM3,000 dan start bisnes kereta sewa. Daripada RM3,000 tu lah, alhamdulillah bisnes tu berkembang sampailah menjana pendapatan lebih kurang 5 juta ringgit setahun. Salam dari Langkawi. Thank you orang Langkawi. Saya lama duduk Langkawi tu kan. Saya pernah jadi bawa teksi sapu kat Langkawi. Alright. Selalu nampak abang kat area Kota Warisan. Sekarang ni saya dekat Kuantan. Jalan-jalan kan. Sekarang bisnes saya 100% online. Saya boleh buat bisnes di mana-mana saja. Alright, so actually saya dah dekat 2 minggu saya tak dah dekat 2 minggu saya travel. Seminggu saya balik Sarawak, lepas tu balik pada Sarawak, saya travel datang ke belah-belah Pantai Timur kan. So alhamdulillah, walaupun saya travel, bisnes tu masih jalan. Dan bulan ni saja sale lebih kurang 600,000. Kan. So ada tak sesiapa yang nak start bisnes modal dalam RM65 lebih je, dan sebulan you punya income tu boleh dapat RM20,000, RM30,000 sebulan. Tapi kena sabar. Kan. Ada tak? Kalau you nak join saya, you WhatsApp saya. You klik dekat saya punya bio, WhatsApp saya, nanti saya bagi detail. Abang buat bisnes apa ni? Nak cerita ni. Alright. So saya 2006 saya start bisnes kereta sewa. Saya beli kereta, alhamdulillah daripada kereta 2 biji tu, so macam customer saya ni student dengan staff dekat universiti kan, kawan-kawan. So memang permintaan banyak. Student pula masa tu ada lebih kurang 5,000 orang student. Dekat tempat saya mengajar tu ada 5,000 orang student. Kereta 2 biji je, memang berebut lah student ni nak sewa kan. Lepas tu saya beli kereta second hand je, kereta kancil kan. Kancil saya sewa 1 jam RM5, 1 hari RM50 kan. Memang berebut lah student sewa kan. Lepas tu bila permintaan tu banyak, saya duduk dekat ni, nampak? You tahu tak kat mana ni? Saya flip kamera lah, takut kita nampak. Alright, siapa tahu kat mana ni? Kan, mana ni? Alright. Salam dari Borneo. Okay, thank you. Thank you Zenis. Saya dekat Kuantan ni, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Dapat duduk sini rehat-rehat kan. Okay. Zenis Hotel. Yeah. Kuantan. Alright. So masa saya start bisnes kereta sewa tu, berlakulah masalah. Masalah kan. Ada tak nak tahu apa masalah yang saya hadapi? Masalah dia adalah customer banyak, kereta tak cukup.
Kereta ada 2 biji je, customer, student ada 5,000 orang. Memang kereta tu hari-hari jalan. Okay, so nak beli kereta lagi, saya kira macam modal pun tak ada kan. Nak buat loan pun susah. Sebab apa? Saya dah ada banyak hutang kan. Kira masalah saya tu masalah bagus lah. Permintaan banyak, kereta tak cukup kan. Saya pula nak beli kereta dah tak boleh. Sebab apa? Saya beli kereta 2 biji tu pun bank pun dah macam nak bagi tak bagi je kan. So saya fikir macam mana aku ni, permintaan banyak tapi kereta tak cukup, nak beli tak boleh. So apa yang saya buat, kebetulan lah, mungkin rezeki saya ada kenal seorang toki Cina ni. Sekarang saya masih lagi berkawan dengan dia. Saya kenal dia, nama dia Desmond. So Desmond ni dia buat bisnes kereta sewa juga. So saya call dia dan saya minta nak jumpa lah. So saya jumpa dia, saya cakap lah, tu first time saya jumpa dia lah. Saya cakap, bos, saya ni kerja dekat universiti, saya ada buat bisnes kereta sewa. Kereta saya ada 2 biji tapi tak cukup. Saya customer ramai kan. So boleh tak kita JV ke partner ke macam mana kan. So Desmond ni pun dia ni memang buat bisnes kereta sewa dah lama, tapi dia punya customer ni kebanyakannya adalah syarikat corporate. So dia beli kereta, dia sewakan 2 tahun 3 tahun, lepas tu customer dia akan pulangkan kereta, dia akan ganti kereta baru. So Desmond ni dia ada banyak kereta yang tak ada hutang. Kereta-kereta tu ikut dia lah. Kalau dia nak jual, dia jual. Kalau dia tak ada orang nak beli, dia biar je. Sebab apa? Memang dia dah untung kan, sewa kereta dekat company kan. So bila saya datang jumpa dia tu, dia pun fikir, daripada kereta aku ni jemur panas je, baik dia try bagi sewa. So Desmond ni pun bagi saya sebiji kereta lah untuk saya try sewakan. So saya ambil commission dalam 20% macam tu lah. Alright, salam dari Kuantan. Thank you. Okay, and then sekarang ni saya ada 3 biji kereta lah. Kereta saya ada 2 biji, Desmond bagi saya sebiji kan. So saya sewa. Lepas tu dalam seminggu je saya pun call Desmond, you ada kereta lagi tak? Kereta tak cukup lah. So Desmond pun dia tengok lah collection kutipan sewa dalam masa seminggu tu. Dia cakap boleh tahan kan. Seminggu dia dapat lebih kurang dalam RM300 bersih kat dia kan. So dia kata kalau sebiji kereta seminggu 300, sebulan dah 1,200. Daripada kereta dia tu jemur panas je, tak ada apa-apa, baik dia bagi kat saya sewakan kan. So kereta dia tak ada hutang. So Desmond ni dia pun dia suruh dia punya pekerja dia hantar kereta kat saya 6 biji lagi. So Desmond bagi saya 7 biji kereta dan saya tak payah bayar apa-apa. Tak payah bayar installment bulan-bulan, tak payah apa semua kan. So saya sewakan, dapat duit, bagi duit kat dia. Itu saya punya ni lah. So rezeki lah. So macam saya dapat modal percuma lah kan. Macam mana saya boleh dapat modal percuma tu? Desmond ni dia ni businessman kan. So kalau macam you pergi jumpa dia tiba-tiba you minta kereta, mungkin tak dapat. Tetapi kelebihan saya masa tu, saya cakap saya bekerja dekat universiti. Saya bekerja kat universiti. So Desmond ni dia yakin nak bagi kereta kat saya. Sebab apa? Saya ada kerja tetap lah kan. Dia cakap, kalau you tipu saya Wahid, you nak lari mana? You kerja kat universiti kan. So saya menggunakan credibility saya dekat universiti untuk mendapatkan kerjasama kan. So Desmond total dia bagi saya 7 biji kereta dan saya ada 2 biji kereta lah. So kereta-kereta tu lah saya sewakan. So asalnya tuan-tuan, masa saya buat bisnes kereta sewa, saya niat saya nak RM300 je. RM300 je. You all ni boleh dengar tak saya punya ni? Saya takut angin kuat sangat ganggu. Saya tak pakai mic. Boleh dengar tak? Jelas tak saya punya suara? Test 1 2 3, test 1 2 3. Saya ni jalan keliling hotel je pagi-pagi kan. Alright, dengar. Okay, so saya nak pesan dekat you lah. Masa you start business tu, kalau boleh you set target. Dan target tu biarlah jelas dan boleh dicapai. Macam saya mula-mula start tu, saya nak RM300 je. Banyak orang bila dia nak start business, dia target tu terlalu besar. Saya nak start business dalam masa 3 bulan, saya nak untung tu sama macam gaji. So bila target tu terlalu besar, dia sama ada dia pergi buat bisnes yang merepek-repek, dia akan pergi masuk skim cepat kaya, ataupun dia melabur atas mana-mana kan. Sebab apa? Dia nak cepat kaya. Macam saya masa mula-mula tu, saya set target saya nak RM300 je.
Dan benda tu benda logik dan boleh dicapai. Dan alhamdulillah saya dapat benda tu. Dan masa saya nak mula tu, saya tak ada bagi alasan modal tak cukup lah, tipu semua kan. So masa saya nak start tu, saya pun tak ada modal. So apa yang saya buat adalah saya usaha cari modal. Saya pinjam duit isteri saya pinjam duit kawan saya pergi withdraw cash daripada kad kredit kan. So kalau you nak start, nak mula bisnes, you jangan sebut tak ada modal. You usaha cari kan. Alright, lepas tu sekejap saya baca. Alright, boleh. WhatsApp. Kalau siapa-siapa yang nak join saya, nak jadi agent apa semua, WhatsApp saya. Klik dekat bio, nanti saya bagi detail. Alright. Okay, lepas tu bila Desmond bagi saya kereta dia 7 biji, apa yang berlaku tuan-tuan? Ini magic happen. Inilah magic happen yang menyebabkan hidup saya berubah. Saya start bisnes tu memang dalam keadaan saya memang struggle, hutang keliling pinggang apa semua. And then saya start bisnes tu, saya nak RM300 untuk beli barang dapur je. Tetapi bila saya dah start, permintaan bertambah dan saya dapat partnership dengan Desmond, hidup saya berubah lah. Ada tak nak tahu apakah perubahan yang berlaku, apakah magic yang berlaku? Dan saya nak, kalau you nak keluar daripada masalah kewangan, masalah hutang apa semua, you kena capai point ni. You kena sampai ke tahap ni, barulah hidup you akan berubah. Ada tak nak tahu? Okay, so masa bila Desmond bagi kereta kat saya kan, so saya punya income tu bertambah lah kan. Asalnya nak RM300 ya. Apa yang berlaku adalah saya punya net profit sebulan lebih kurang RM2,000 sebulan. Masa tu gaji saya lebih kurang RM2,000 lah. So maknanya saya ada extra income RM2,000 sebulan. Dan saya punya income tu bersamaan dengan gaji saya dekat universiti. Kan. So gaji saya memang habis lah, bayar hutang lah kan. Dapat gaji, bayar kereta, bayar motor, bayar kad kredit, habis. So memang nak belanja duit gaji pun memang dah tak ada. Tapi saya sekarang ni saya ada income daripada bisnes kereta sewa. So sebulan profit saya daripada kereta sewa lebih kurang RM2,000. So duit RM2,000 tu lah saya gunakan untuk belanja, beli pakaian, bayar bil, kira macam guna untuk ni lah, untuk hidup lah. Tapi masa tu kira macam hati tu tenang lah. Hati tu tenang kan. Kita pun tak fikir, tak serabut kepala kan. Kalau macam kita ni duit memanjang tak cukup kan, kepala otak pun serabut kan, hati pun tak tenang. Kalau ada isi pun kita bergaduh. So masa tu bila saya dah ada profit RM2,000 sebulan tu, memang rezeki tu jadi murah. Saya dengan isi pun lebih okey kan. Sebelum tu selalu bergaduh lah, duit tak cukup kan. Alright, lepas tu bila kita hati tenang, rezeki makin murah kan. Okay, so you all, kalau you ada masalah kewangan macam ni, masalah hutang benda ni, so you kena you kena buat satu benda, tak kisahlah berniaga apa semua, dan dia punya income tu, profit tu mesti bersamaan dengan gaji you. Kalau gaji you RM2,000, you kena explore, buat satu benda yang dia punya income lah, profit tu sama macam gaji you. So bila you sampai that point, memang hidup you akan berubah. Banyak orang hidup dia struggle apa semua, gaji dia dah lah tak cukup kan. Lepas tu dia tak ada extra income. So hidup dia kerja bayar hutang je kan. Dapat gaji bayar hutang, Ada tak kat sini yang ada masalah hutang? Sama, saya niaga, bukan modal saya. Alright. So you all kena cari, buat satu side income, buat bisnes ke apa, dan income tu you target mesti sama dengan gaji you. Kan? Kalau gaji you RM2,000, you kena bina satu bisnes yang gaji dia lebih kurang sama dengan gaji you. Nanti saya nak share macam mana 5 langkah yang saya buat. Saya daripada bisnes kereta sewa, jualan 5 juta setahun, disebabkan PKP jatuh terduduk, memang zero, dan saya bangkit balik. Saya join satu company ni, nama dia SKV, dan alhamdulillah lah, saya punya income sekarang ni, profit saya lah sebulan lebih kurang RM20,000 sebulan. Purata. Alright, ada tak nak tahu macam mana saya join satu company ni, daripada bisnes saya melingkup apa semua, and then memang saya punya saving dah almost habis, income tak ada kan, company pun almost bankrupt apa semua, dan saya join this company. Ada, cuba komen sikit. Alright. So
Alhamdulillah bisnes kereta, income daripada kereta sewa tu kira macam dah sama macam gaji saya kan. So gaji saya memang saya bayar hutang apa semua. And then saya start bisnes kereta sewa 2006, 2007, 2008 saya start dapat customer corporate kan. So masa mula-mula you nak start tu saya punya suggestion lah, masa saya start bisnes kereta sewa tu, benda betul saya buat adalah saya betul-betul clear siapakah sasaran pelanggan saya. Sasaran pelanggan saya adalah student dengan staff yang kerja dekat universiti tempat saya bekerja lah. Saya tak ada lah merepek-repek nak sewa kereta dekat orang luar. Tetapi selepas 2 tahun saya memulakan bisnes kereta sewa, saya start dapat customer daripada orang luar kan. Macam mana saya boleh dapat daripada orang luar? Customer saya ni, student, staff-staff universiti ni yang recommend. Saya dapat customer tu mulut ke mulut. So mula-mula you nak start business, you start dulu dengan sasaran pelanggan yang jelas. Tak kisahlah, you start dengan family dulu, kawan-kawan dulu, jiran-jiran, orang yang terdekat dengan you. You janganlah nak jual dekat semua orang kan. Kita fokus dekat orang yang terdekat dengan kita dulu, orang yang mudah kan. Nak harap gaji memang tak cukup bro. Plus join Kowe, alhamdulillah adalah juga income Alhamdulillah lah. At least ada income kan. At least ada income. Alright. Tapi yang saya suka ni bila saya join SKV, sebab apa, produk SKV ni orang repeat order tiap-tiap bulan tau. Orang guna produk dia tu, sebab produk dia tu orang guna hari-hari tau. Hari-hari, lepas tu memang tiap-tiap bulan dia akan belilah. And then SKV ni dia fokus kepada suplemen kesihatan. Dan dia fokus kepada masalah kencing manis, diabetes. Dan kat Malaysia ni ada lebih kurang 7 juta orang yang berpotensi ada masalah kencing manis. Okay. So kencing manis ni penyakit yang dia unpostpone. Kalau you dah kena kencing manis, you kena control kencing manis tu. Kalau tak, dia jadi macam-macam lah. Kaki kena potong kan. Macam arwah mak saya, kena stroke. Lepas kena stroke tu, berak kena cuci, kencing kena cuci, kena mandikan apa semua. Dah lumpuh, tak boleh buat apa kan. So kencing manis ni sangat bahaya. Dan company yang saya join ni adalah company yang membantu orang yang ada masalah kencing manis. Alright. Dan alhamdulillah saya baru join je 9 bulan company ni. Dan sekarang ni saya punya jualan lebih kurang RM800,000. RM800. Dan saya punya purata lah, net profit saya dalam RM20,000 lah. Sebab apa, masa saya mula-mula tu income saya tak banyak. Tapi selepas 4 bulan saya join, alhamdulillah memang meletup-letup hasil kan. Sekarang ni saya travel lebih kurang dah 2 minggu. Alhamdulillah business tu still running. Dan setakat semalam jualan under saya punya group lebih kurang RM600,000. RM600,000 kan. Kan dia banyak punca lah kencing manis. Banyak punca, gula kan, nasi yang kita makan, roti canai apa semua. And then kadang-kadang orang yang kencing manis pun dia pun tak tahu benda yang dia makan tu yang trigger dia punya kencing manis. Memang produk bagus, saya sendiri pun pakai. Alright. So saya dah dapat income RM2,000 sebulan. Memang seronok kan. Memang masalah kewangan saya settle lah. Okay, lepas tu saya start dapat company-company. And then 2011 saya tengok saya punya income daripada bisnes kereta sewa dah okey apa semua. Saya decide untuk berhenti kerja. So tahun 2010 tu saya dah ada 70 biji kereta. 2010 saya start bisnes kereta sewa 2006 dengan 2 buah kereta. Lepas tu Desmond tambah kereta dia. Lepas tu saya sewa kereta. Lepas tu saya dapat duit je, saya beli kereta lah. Sama ada saya beli atas nama sendiri ataupun saya ajaklah kawan-kawan saya, saudara mara apa semua, beli kereta letakkan saya tolong uruskan. So pada tahun 2010 saya dah ada 70 buah kereta. 40 biji kereta pajak lah, kereta pajak, 30 biji kereta saya sendiri dengan isi. So masa tu saya punya sebiji kereta dia punya income lah purata lah dalam 1,500. Sebiji kereta purata 1,500 dia punya income. So saya masa tu saya dah ada 70 biji kereta dekat Bintulu saja. Lebih kurang sebulan saya punya income RM100,000 lebih lah. RM100,000 lebih lah. Lepas tu saya punya net profit lah. Profit daripada kereta sewa ni dalam 30%, 40% kan. So sebulan tu adalah RM30,000, RM40,000 kan. Net profit kan. Memang saya freedom gila lah. Memang heaven lah. Sebulan saya punya profit RM30,000, RM40,000 kan.
Tu tahu cerita 2010, 11, 12 kan. Memang alhamdulillah rezeki kan. Berapa lama saya start bisnes kereta sewa? Daripada tahun 2006. Even sekarang ni masih lagi run. Tapi bisnes tu sekarang ni saya dah hand over dekat kawan saya. Dia yang tolong uruskan. Kan. Macam saya serah kat dia lah. Kan. UPM itu dulu. Okay. And then bila saya bisnes tu dah okay apa semua kan. And then yang ni turning point jugalah. Turning point yang berlaku dalam saya punya bisnes. Okay. Mula-mula tu saya buat bisnes untuk diri saya, untuk nak dapat RM300 je. Lepas tu bisnes tu berkembang, saya, customer saya makin banyak. So asalnya saya buat servis bisnes kereta sewa dekat Bintulu, Sarawak je. Lepas tu customer saya ni, dia pergi Miri lah, dia pergi Kuching lah, dia pergi Kota Kinabalu lah, dia pergi KL lah. Dia akan call saya, Wahid, aku nak turun kat sini lah, boleh tak tolong carikan kereta sewa kan? Saya masa tu saya servis saya dekat Bintulu je. Tapi customer ni, bila dia dah biasa guna kita punya servis, dia dah suka dengan kita punya servis, kalau boleh dia nak kita yang managekan kereta sewa. So saya masa tu saya tak ada cawangan lain. And then apa yang saya buat adalah saya akan carilah pengusaha kereta sewa dekat lokasi tu. Saya tanya dia berapa harga, saya arrange lah. Tapi isu dia masa tu tuan-tuan, setiap company ni dia punya quality service dia tak sama lah. Ada yang bagus, ada yang tak bagus kan. So macam saya ni nak carilah company-company yang boleh offer harga murah. Tapi bila saya cari company yang offer harga murah, memang servis tu memang tidak memuaskan lah. So memang selalu saya kena marah dengan customer. Apa lah you ambil kereta daripada company, teruk lah punya servis semua. So saya pun pening kepala lah. Jadi apa yang saya buat adalah saya start buka cawangan. Saya start expand saya punya business. Saya buat macam franchise. Dia sebenarnya dia licensing lah. Sebab apa, masa saya buat bisnes kereta sewa tu, rupa-rupanya ramai orang yang berminat nak belajar macam mana nak uruskan bisnes kereta sewa, macam mana nak start bisnes kereta sewa. So dekat situ saya fikir, daripada saya mengajar macam tu je, why not saya ajar dia, and then dia join company saya. Sebab apa, bisnes saya dah berkembang. So dekat situlah tahun 2011 saya start buat program licensing kereta sewa. Siapa-siapa yang nak belajar bisnes kereta sewa, saya ajar dia, saya bagi sistem semua, dan dia boleh gunalah saya punya brand semua. So memang saya punya lisensi tu ada yang from zero semua, boleh ada income sampai RM10,000, RM20,000, RM30,000 sebulan kan. Alhamdulillah. Alright, so saya start buat program licensing tu pada tahun 2011. Dan bisnes tu memang best gila. Memang best gila sebab apa, saya ambil 2.5% daripada sales setiap saya punya lisensi. Kan. So masa tu saya punya sale lah. Sale lebih kurang dalam 4 juta lah masa tu. Tahun 2014 saya punya sale lebih kurang 4 juta setahun. You bayangkan, kalau 4 juta saya ambil 2.5%, maknanya dekat situ saya punya macam royalty dalam RM100,000 lah. RM100,000 bahagi dengan 12, maknanya sebulan saya punya royalty RM8,000 lah. Free money lah. Duit free. Abang kerja kat sini ke? Tak, saya duduk kat sini. Saya 2 malam. Saya morning walk ni, tak tahu nak jalan kat mana. So saya pusing hotel lah. Alright. Alright. Bang, kalau kereta sewa tu ada problem, lepas tu owner minta claim, macam mana bang? Itu kena detail lah. Alright, kena detail. So nak cerita tu panjang lah. Tapi sebenarnya, kalau you nak sewa kereta, you jangan sewa kereta dekat semua orang. You kena sewa dekat orang yang ada duit. Kalau you bagi sewa dekat orang yang tak ada duit, kereta tu problem semua, you minta duit, memang confirm dia takkan bayar. Tapi macam saya sewakan kereta dekat orang yang ada duit. Macam mana kita nak tahu tu orang tu ada duit? Macam saya follow je company besar kan. Company besar, macam mana dia control customer dia adalah, customer ni nak sewa kereta, dia tak boleh bayar cash, kena pakai kad kredit. Kan. So kalau orang yang ada kad kredit tu, maknanya orang tu ada duit lah. Kalau you tak ada kad kredit, you tak boleh sewa. You boleh buat macam tu. You kena buat SOP. Bukan semua orang boleh sewa kereta. Banyak orang dia buat kereta sewa, semua pelanggan adalah customer dia. Itu yang jadi masalah. Bila accident semua, memang lepas tangan lah. So you kena pilih siapa yang you nak sewakan. Kan. Macam saya
kalau orang tu tak boleh bayar online ke, tak boleh booking online, kita tak terima dia. Kita tak akan sewa kereta kat dia. Kan? Sebab kita rasa orang tu adalah orang yang berisiko. Sama juga macam bank. Kan? Kalau bank, kalau you nak pergi buat loan, bukannya you call bank, saya nak buat loan, bank terus transfer duit kat you. So bank pun sebelum you nak buat loan tu, you kena submit dokumen, dia nak check background you. Kalau you record okey, barulah dia bagi loan. Sama juga you buat business sewa. Kalau orang call you nak sewa kereta, janganlah terus bagi kereta. You kena check dulu customer tu, dia kerja apa, nak pergi mana, kan, payment macam mana, profile dia, ada rekod-rekod buruk ke tidak, kan. So kalau dah okey, barulah you bagi kereta. Kan. Suka tengok asal usul tuan and cerita pengalaman lama and video lama macam faham tak? Faham tak? Alright, so saya punya bisnes alhamdulillah dah bawa, kira sebelum 2015 bisnes saya memang heaven lah. Memang buat duit, memang boleh nampak duit. Sebulan saya boleh simpan duit, saya boleh beli rumah, kan. Alhamdulillah, memang hidup saya memang enjoy lah, memang freedom lah, memang freedom. Tetapi tuan-tuan, saya diuji lah. Bermula tahun 2015, bisnes saya ada start masalah. Ada tak nak tahu? Orang suka cerita tentang kejayaan je, saya cerita tentang kegagalan. Kan, ada tak nak tahu macam mana bisnes saya boleh jatuh? Macam mana check background customer. Macam saya, kita buat website. So sebelum customer tu nak sewa kereta, kita suruh dia booking online. So daripada dia punya detail online tu, kita boleh check. Kita boleh check email dia, kita boleh check nombor telefon dia, apa semua, kan. And then 99% customer yang booking online dan bayar online adalah customer yang bagus. Kalau customer ni call, kita suruh booking online tak boleh, kita suruh bayar online tak boleh, itu customer yang berisiko lah. Mostly company saya takkan terima customer macam tu. So make sure you ada website dan you ada payment, online payment. Okay, so 2015 berlakulah ujian kepada saya punya bisnes. Dan mula-mula tu saya tak nampak benda ni sebagai ujian. Saya ingat benda biasa, tapi benda ni yang menyebabkan impact lah kepada saya punya bisnes. Dan sampai bila ujian demi ujian menyebabkan bisnes tu memang jatuh terduduk, tersungkur lah. Kan, sampai saya, ya Allah, macam nak gila lah, kan, jatuh gila, kan. So tapi saya cerita ni bukan saya nak salahkan siapa-siapa. Salah saya jugalah, sebab pun saya tak ada ilmu, saya tidak ada pengalaman, kan. Silap saya lah, saya tak salahkan siapa-siapa. Cuma saya cerita ni sebagai pengajaran kepada you all. You all nak tahu tak saya punya story ni, macam mana saya bisnes setahun boleh buat 4 juta income, net profit sebulan 30,000, 40,000, kan. Boleh jatuh terduduk sampai saya nak ambil gaji pun tak ada duit, sampai kena saman pun semua, macam almost bankrupt lah. Ada tak nak tahu? Kalau nak tahu, komen nak tahu. You all ni dah share ke? Saya punya video ni tak ada orang share pun. Penat je saya jalan-jalan ni, tak ada orang share. Saya duduk kat sini, penat lah jalan. Berapa jam dah saya jalan? Dekat sejam dah. Ada tak? Okay, saya stand. Okay, saya cerita ni bukannya saya salahkan siapa-siapa. Just pengalaman je lah, kan. Alright, so 2015, kalau you all ingat lah, 2015 masa tu kan GST, kan. Tapi saya tak salahkan GST tau. GST ni bagus. 2015 GST diperkenalkan. Sebelum GST tu bisnes saya very simple lah. Customer nak sewa kereta, bayar duit kat saya, and then kita kira lah berapa kita punya income tu, and then kita bayar cukai. Very simple, tak bayar sistem, tak bayar staff yang ramai apa semua, kan. Very simple lah. Lepas tu macam lisensi saya, customer sewa kereta, bayar duit kat lisensi saya. Setiap bulan lisensi saya kira berapa dia punya sale, and then dia just bayar dekat saya 2.5%. Very simple punya business, manual punya business lah, kan. Tetapi bila GST diperkenalkan, kita orang pening kepala. Sebab apa? Duit tu tak boleh macam suka-suka hati. So duit tu memang kena masuk dekat dalam account company, and then kita kena keluarkan tax invoice. Lepas tu kita kena bayarlah 6% GST. Lepas tu macam duit tu pun bukan duit saya semualah, duit lisensi, kan. So kita kena kira berapa charge apa semua. Lepas tu kita kena transfer duit dekat lisensi pun, dia pun bertambah kerja. Dia orang pun kena submit claim, banyak kerja lah. So dekat situ
benda tu dulu kita pakai Excel je, pakai sistem manual, very simple. Tapi bila GST tu, benda tu kena pakai software. And then software tu kita kena bayar dalam setahun dalam 12,000. Bapak gila mahal kan. Tapi tak apalah, sebab apa, kalau kita tak bayar, takut kita kena denda pula kan. Denda dia lagi mahal. So kita pun tak apa, bayar 12,000 setahun. Kenapa mahal? Sebab apa? Saya ada banyak cawangan. Kalau satu cawangan murah, tapi kalau you ada banyak cawangan dan setiap cawangan tu kena ada akaun, lagi banyak akaun tu lagi mahal. Setahun saya spend 12,000 untuk bayar sistem tu. Kan. Tapi saya tak salahkan siapa-siapa lah. Ini mungkin takdir kan, takdir, mungkin tak ada rezeki saya kan. Cuma saya nak share ni, just nak you belajar something lah kan. Alright. Lepas tu software tu, sistem tu saya kena bayar 12,000. Lepas tu software tu bukannya automatic running tau. Dia macam kena ada orang manage. So mula-mula saya punya isteri yang manage. Tapi bila kerja tu banyak kan, sebab kerja banyak, kena buat tax invoice, kena release payment, kena check claim, kena tolak fee segala macam ni pun, kerja tu banyak. Sebulan income dalam company dalam 400,000, 500,000. Seorang memang tak boleh nak buat. So kita ambil seorang pekerja lah. Pekerja, kita ingat dia boleh handle, tapi pekerja ni tak boleh handle juga. Terlalu banyak kerja, nak check duit masuk, nak. So lalah kita ambil 4 orang pekerja untuk manage account saja. Dulu asalnya isi saya je yang handle, senang je. Tapi sekarang ni isi saya campur dengan 4 orang lagi staff, 5 orang kan. So gaji untuk 4 orang tu saja sebulan 6,000. 6,000 kalikan 12 maknanya 72,000. 72,000 campurkan 12,000 dah 84,000. So dekat situ untuk manage GST saja setahun saya kena spend dalam 80,000 lebih. Kan. Kurang dengar kuat angin. Ya, saya pindah tempat lah. Angin kat sini kuat kan. Ya, saya pindah. Salam. Sini kuat angin lah. Ya, saya pindah. Kat sini kuat angin. Alright, lepas tu satu, kena bayar sistem 12,000. Lepas tu kena gajikan pekerja 72,000 setahun kan. Lepas tu apa lagi? Bila dah ambil pekerja, dulu saya tak ada proper pekerja. Macam yang kerja isi saya, adik ipar saya, lepas tu kawan-kawan saya kan. So diorang ni macam business partner. Sebab apa? Diorang pun ada kereta dalam company saya lah. So kita bayar gaji basic sikit, and then diorang pun ada commission daripada business, daripada kereta yang diorang ada lah. Tapi bila saya start ambil pekerja ni, pekerja yang bagian account ni, diorang ni income dia memang daripada gaji je. So pekerja ni rupa-rupanya bila kita dah ambil, kita kena bayar KWSP tuan-tuan. Kalau dia report kita memang mampu lah, memang habis lah, kena serbu kan. So memang saya kena bayar lah. Kena bayar lah KWSP kan. Lepas tu macam saya punya mula-mula tu okey je, boleh bayar. Tapi lama-lama saya punya cash flow makin tercekik tau. Makin duit macam tak cukup. Duit tak cukup. So KWSP kita start bayar lewat. Apa nak susun duit kan, nak kena bayar tu, bayar ni apa semua kan. Duit tu jadi macam asalnya kita boleh bayar tiap-tiap bulan, tapi lama-lama kita pun dah terlewat bayar. Lepas tu tuan-tuan, masa bila kita terlewat bayar KWSP, saya boleh dikatakan setiap harilah staff KWSP call tanya mana payment. Kalau you tak bayar ni, kita akan kenakan penalti. Kalau you tak bayar juga, kita akan keluarkan surat mahkamah. You kena datang mahkamah, kena ni apa semua. Celaka betul. Aku ni dah lah struggle nak urus GST apa semua kan. Dah lah duit aku banyak habis. Lepas tu kena KWSP pula ugut-ugut minta bayar apa semua kan. Memang stres lah. Saya cakap, tuan, bisnes saya teruk sekarang ni tuan. Tak boleh, you kena bayar juga. So dia macam KWSP ni dia biarlah staff tu mati tak ada gaji, janji kita bayar kat dia bulan-bulan. Memang celaka betul. Aku dah lah struggle nak bayar segala mak nenek ni kan. Lepas tu dia ugut-ugut kita nak kena bayar apa semua kan. Raya memang tak boleh tidur malam tuan-tuan. Siapa kat sini yang berniaga, yang bisnes dia struggle dan memang kena kejar KWSP. Kalau you tak bayar, you kena penalti tau. Lepas tu kalau 3 bulan tu memang naik mahkamah lah. Jadi kerja pula kan. Kan. Memang macam halung lah. Kita ni bukannya orang kayangan, bisnes biasa-biasa kan. Kita bisnes memang tak ada melibatkan rasuah apa semua kan. Memang betul-betul punya bisnes. Tapi kalau nak bayar apa semua, memang tersodok lah. Memang tersontot, terciduk semua. Memang saya bisnes saya
sebelum 2015 alhamdulillah memang buat duit. Tapi lepas 2015 memang tak nampak duit tuan-tuan. Tak nampak duit. Gila betul. Itu satu. KWSP. Lepas tu tuan-tuan, bila GST diperkenalkan, saya punya lisensi dia tak puas hati. Dia tak puas hati sebab apa? Kerja tu terlalu banyak. Banyak sangat kerja. Biasa dulu dia promote orang sewa kereta, bayar duit kat dia and then dapat duit hari yang sama. Tapi bila GST tu, dia orang nak dapat duit tu kena tunggu sampai 10 hari. Siapa tahan kan? Lepas tu nak kena claim lah apa semua, banyak kerja. So apa yang berlaku start tahun 2015, saya banyak kehilangan lisensi. Lisensi saya semua keluar. Lari, tak nak join bawah company saya sebab terlalu banyak kerja. Kerja dah lah bertambah. Lepas tu dia punya margin makin kecil. Lepas tu buat apa dia join company saya? So saya dah banner licensing tu daripada tahun 2011. 2015 start runtuh tau. Saya punya lisensi Sorang keluar buat sendiri ya. So saya tak boleh nak halang dia kan. So orang cakap GST bagus, tapi GST ni impact kepada company saya. Saya punya lisensi sorang keluar. So bila keluar saya dah tak ada income. Dah tak ada income, kena cas segala mak nenek lagi kan. Oh gila. Saya macam nak gila masa tu, nak bayar apa semua kan. Tapi tak apalah, saya usaha juga sebab benda tu undang-undang kan, kita kena follow. Saya usaha juga bayar. Lepas tu apa lagi tu yang jadi? Ini yang paling teruk sekali lah. Ini yang paling teruk sekali. Nak tahu tak apa benda yang berlaku? Yang ini memang kena tu memang saya terkesima, memang ya Allah, tak tahu nak kata lah. Ada tak nak tahu? Kan. So macam kita company Sdn Bhd kan, kita kena hantar audit, kena buat profit and loss, kena bayar cukai lah kan. So saya buat, tapi sebabkan saya pun tak pandai urus company, saya tak ada pengalaman bisnes apa semua. So benda tu jadi lewat. So kita hantar untuk audit company tu jadi lewat. So bila lewat tu of course lah kena penalty bla bla apa semua kan. And then untuk audit 2015 saya hantar lewat lah. Sebab apa? Banyak isu lah, dokumen tak cukup apa semua, tak ada pengalaman. And then dragging company secretary pun ambil masa bla bla apa semua, tak ada sistem kan. Tak silap saya 2018 bila kita submit tu, macam LSDN dia macam tak puas hati dengan kita punya report. Sebab apa? Masa tu 2015 saya punya sale lebih kurang 5 juta. So kita declare lah, sebab apa? Kita kena bayar tu, bayar ni apa semua. Kita punya net profit tu tak besar lah, dalam 50,000 lah, sebab banyak sangat komitmen kan. Tapi LSDN dia tak puas hati. So dia nak datang audit kan. So dia datang audit, dia check pam, ada benda lah dia jumpa, dan saya kena penalty. Mula-mula tu asalnya saya punya profit tu dalam 50,000 kan. 50,000 kita declare. Lepas tu kalau kena bayar cukai pun dengan penalty pun tak banyak. Tapi bila LSDN datang audit pun dia tak puas hati, dia nak duit lagi kan. So dekat situ saya kena tax dengan penalty 230,000 tuan-tuan. 230,000. Ya Allah, macam mana ni, aku meniaga dah lah struggle bayar tu bayar ni apa semua, tiba-tiba nak kena bayar cukai dengan penalti 230,000 untuk tahun 2015. Saya nak pitam. Nak pitam 230,000 tuan-tuan, you boleh beli rumah cash tau. Tak ada. Alright. So saya pun tanyalah saya punya company secretary, saya tanya tax agent saya, macam mana kita nak buat ni? Takkan saya nak kena bayar 230,000. Ini saya punya untung bukannya banyak mana pun. Lepas tu saya punya company secretary pun cakap tak apalah, kita cuba merayu. Saya pun cubalah merayu. So nak tahu tak apa yang jadi selepas saya buat rayuan? Bill dia memang macam tu. Bos dapat banyak kena bayar. Bos saya kerja dengan abang saya, kan. Alright. Nak tahu tak apa yang berlaku selepas saya buat rayuan? Ada tak? Ada lagi. Saya minum sekejap. Dekat sini saya punya sound okey ke? Tadi angin kuat kan. Saya duduk kat sini lah. Sini angin kurang sikit. Saya ingat pula. Sini tak stable. Tak apa. Okey, boleh saya pegang lah. Jangan saya minum dulu lah, dahaga. Kalau you nak join saya, nak join company yang ni, ni saya tak boleh tunjuk lama-lama tau. Ini produk yang saya jual. Kalau saya tunjuk TikTok ni, dia akan ban saya. Selalu memang saya punya video ni akan kena end lah. Sorry, saya tangan kiri.
Okay, ni produk dia. Kalau you nak jadi agent, you WhatsApp saya. Sekarang ni Alhamdulillah saya jual produk ni. Bisnes kereta sewa dah melingkup semua. Dan saya jual produk ni, Alhamdulillah sebulan saya punya sale dalam 800,000 lah. Alright. Okay. So macam saya lepas saya merayu tu, saya punya penalti daripada 230,000 naik jadi 270,000. Kepala otak dia, aku merayu nak minta kurang, sekarang ni merayu penalti naik lagi. Kan. Saya asalnya penalti tu 230,000. Lepas tu saya merayu lah, konon-kononnya nak minta kurang lah semua. So lepas saya merayu tu, penalti tu naik jadi 270,000. Kepala otak dia. Lepas tu benda tu tak boleh bincang. Dia macam kalau saya merayu lagi, mungkin penalti tu naik lagi. Kau gila betul. Saya macam kenapalah aku kena naya macam ni? Kenapalah saya kena naya macam ni kan? And then memang tak boleh nego. Kalau saya pun risau lah, kalau saya merayu lagi mungkin saya kena lagi kan. So ini peringatan lah. And then benda ni saya rasa kalau you buat betul macam mana pun, LSDN ni dia tak peduli. Kalau rasa dia nak duit, dia hantam je. Hantam je. So saya pun ada banyak kawan-kawan saya yang memang terkena. Dia orang memang follow apa semua, tapi bila LSDN tu tak puas hati, pump dia kena. And then benda tu tak boleh nego. Itu yang saya kena lah. 270,000 aku dah lah nak ambil. Masa saya start daripada GST, so saya nak ambil gaji 5,000 pun dah susah. Sebab apa, nak kena bayar tu, bayar ni pun semua. Kena lagi penalti dengan LSDN 270,000. Memang terduduk tu lah. Tapi tak apalah, saya usaha juga bayar. Dan runding saya dapat macam boleh bayar tu 36 bulan. Dan sebulan saya kena bayar dalam 7,500 lah. Buta-buta je saya kena bayar RM7,500 sebulan untuk penalti yang bukannya salah saya. And then benda tu tak boleh nego. Bapak gila kan, bapak gila. Kalau you kena macam mana? Kalau you jadi saya, you rasa apa? You berniaga, you just nak bantu ramai orang, you nak bantu customer, you nak buat duit sikit semua. Tapi tiba-tiba LSDN dia hantam you 270,000 dan tak boleh nego. Kita nak cari duit 5,000 sebulan tu, ya Allah, struggle kan. Ini dia buta-buta je saya kena bayar 7,500 tiap-tiap bulan. Kan. Tapi tak apalah, saya usaha juga. Sebab saya cakap duit boleh cari. So saya pun macam untuk penalti tu saya kena keluar post dated check lah. Keluar post dated check, saya sempat keluar 6 bulan. 7,500 selama 6 bulan. Memang bagilah dekat LSDN, tiap-tiap bulan LSDN dia akan ambil duit tu 7,500. Lepas tu saya pun tak macam mana, saya tegak hati, saya nak call kawan saya lah. Kawan saya ni pun buat bisnes kereta sewa Cina kan. Nama dia Jimmy. Saya call lah, Jimmy, aku teruk lah bisnes aku apa semua, nak buat loan tak boleh apa semua kan. Lepas tu kena lagi penalti apa semua kan. Penat. So si Jimmy ni rupanya dia pun pernah kena juga. So dia sampai kena tutup company dia. Tak boleh nak settle. Dia kena buka company baru kan. Lepas tu dia cakap lah, sebenarnya dia ada cara macam mana nak manage benda ni kan. Nak tahu tak macam mana saya handle benda ni? Tapi benda ni bukan semua orang boleh buat lah. Kalau company tak boleh, bayar zakat tak boleh. Kalau personal tak apa. Ini cukai company. Company tak boleh. Alright. So si Jimmy ni dia cakap rupa-rupanya bila company you ni dapat lesen pelancongan kan, so kerajaan bagi you pengecualian cukai selama 2 tahun. Saya pula kebetulan saya dapat lesen pelancongan pada tahun 2015 bulan Ogos saya dapat lesen pelancongan, dan secara automatik sebenarnya company saya dikecualikan cukai selama 2 tahun. Maknanya 2015, 16, 17 lah. 16, 17 saya dikecualikan cukai lah. Tetapi saya kena penalti tu tahun 2015. Maknanya sepatutnya saya tak perlu bayar cukai. So memang ada perkeliling daripada LSDN mengatakan company syarikat pelancongan tak payah bayar cukai selama 2 tahun. So saya pun ambil perkeliling tu, saya tunjuk dekat saya punya company secretary. Dia orang pun terkejut sebab dia orang pun tak sedar. Lepas tu company secretary pun hantar dekat auditor pun terkejut, dia orang pun tak tahu, dan hantar dekat LSDN pun terkejut, dia orang pun tak sedar benda tu. Lepas tu senyap macam tu lah, senyap. So dia tak ada lagi minta duit kan. Tapi saya dah bayar 7,500 selama 6 bulan. Duit tu burn je tu kan. Nak minta balik memang tak lah. Kan. Cukai ni memang tak boleh elak. Dalam keadaan sekarang memang tak boleh elak. So
you manage je lah. You actually cukai ni you kena ada orang yang boleh advise you. You kena ada orang yang pakar. Macam sebenarnya bila you ada company, you kena ada seorang staff yang expert tentang cukai ni untuk manage you. Masalahnya kita rakyat marhin ni, mana kita mampu nak bayar orang yang power-power ni kan. Kalau you orang kayangan boleh lah. Boleh lah cari accountant yang power-power kan. Dia boleh lah control benda tu. Tapi kita ni orang biasa. Memang kita ambil pun orang biasa juga. Memang kena tiaw lah. Kau-kau je kena kan. Alright. Tapi tak apalah, saya income tu setiap ada. Saya usaha bayar lah. GST saya bayar, KWSB saya bayar, LSDN saya cuba bayar, segala-galanya cuma bayar. Tapi masa tu tuan-tuan, saya memang langsung tak ada duit. Nak ambil gaji 5,000 pun kadang-kadang fikir 10 kali. Sebab apa? Kalau saya ambil gaji, mungkin tak boleh bayar gaji staff. So better bayar gaji staff. Saya still ada saving lagi lah. So saya banyak guna duit saving lah untuk survive kan. Alright. Lepas tu pop up and then masuk tahun 2020 lah. 2020 company ni dah struggle dah tuan-tuan. Company dah struggle. So bila tahun 2020, bila kena covid, lepas tu kerajaan terpaksa menguatkuasakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan bulan, saya ingat lagi bulan Mac. So bisnes saya daripada sebulan boleh dapat 400,000, 500,000, terus zero, kosong. Sebab apa? Tak ada customer. Customer tak boleh nak travel, tak boleh rentan lagi, zero terus kan. So you bayangkan, aku ni dah lah struggle kan, bayar segala mak nenek ni. Lepas tu tiba-tiba COVID-19, bisnes tu daripada sebulan 400,000, 500,000 drop jadi kosong. Tak ada income langsung kan. Dan you babah lah, PKP ni almost 2 tahun kan. Dan almost 2 tahun saya tak ada income tuan-tuan. Tak ada income. So masa mula-mula tu saya cubalah berniaga kan, jual produk apa semua. Sebab saya tak ada pengalaman. Saya memang 100% saya memang buat bisnes sewa. Tak ada pengalaman jual produk. So saya jual produk, jual rendang lah, jual kerepek lah, jual kambing perap lah, macam-macam produk lah. Mostly produk makanan. And then nak tahu tak apa yang jadi dekat saya punya bisnes tu? Nak tahu tak? Saya ex-doktor bisnes apa-apa, tapi tertarik dengan pengalaman yang dikongsi. Makasih. Sedihnya kan, COVID tambah hutang. So saya start bisnes, saya jual produk makanan. Tapi tuan-tuan, bisnes tu sebab mungkin tak ada ilmu, saya rugi tuan-tuan. Saya rugi. Sebulan saya boleh jual produk tu dalam 40,000 lah, 40,000 sebulan. Saya punya profit dalam 20%. Maknanya sebulan saya punya profit tu dalam 8,000. Tapi masa tu saya ada 6 orang pekerja. Dan gaji pekerja je sebulan saya kena bayar 10,000. 10,000 kan, 10. Business jual produk sebulan 40,000. Profit 20%, 8,000. Gaji pekerja 10,000. So setiap bulan saya negatif 2,000. Tapi saya masih ada saving lah. Saya guna duit saving untuk top up. Sebab saya fikir saya pun baru start je bisnes jual produk. So mungkin ambil masa sikit kan. So tak apalah, saya top up. Survive ke mana-mana kan. Alright. Okay. So sampailah pada hujung tahun lepas lah, hujung Disember 2020. Lepas saya bayar gaji dekat saya punya staff saya panggil saya, Tuan Wahid boleh tak datang, kita orang nak jumpa kan. So saya pun ingat ke apa kan. So staff saya semua kumpul, duduk satu meja. And then lepas saya bayar gaji tu, and then apa yang berlaku adalah, saya ingat lagi masa tu 28 Disember. 28 Disember lepas bayar gaji, staff saya panggil, duduk jumpa. And then semua staff saya berhenti kerja serentak. Semua pekerja saya 6 orang tu berhenti kerja serentak. So saya ditinggalkan terkapai-kapai dengan stok produk, dengan bisnes. Sebab bisnes jual produk ni saya tak boleh buat sorang-sorang. Saya kena ada pekerja. Ada pekerja yang packing barang, ada pekerja yang hantar barang, ada pekerja yang buat bahan marketing, buat video kan. So saya ditinggalkan oleh pekerja saya terkontang-kanting. Kan. So masa saya sambut tahun baru tuan-tuan, saya sambut tahun baru 2021 dalam keadaan saya hampir gila. Kan. Alright. Tu profit kasar. Saya sebenarnya bulan 1 tahun ni saya nak gila dah tuan-tuan. Saya nak mengamuk. Saya rasa apa dosa aku, apa salah aku, kenapa jadi macam ni kan. And then saving saya dah nak habis kan. Lepas tu saya start kena saman tuan-tuan. Saya kena saman dengan kawan-kawan apa semua. Sebab
masa saya buat bisnes tu, ada kawan-kawan saya ni bagi modal. Lepas tu saya gunakan modal dia orang ni untuk bisnes, dan tiap-tiap bulan saya bayar. Tapi bila bisnes saya jatuh apa semua, saya tak mampu nak bayar, dia orang saman saya. Oh ya Allah, kata, macam nak gila tuan-tuan. Dan saya kena saman, total saman tu dekat 300,000. 300,000 tuan-tuan. Sedih lah. Sedih ya Allah tu. Dah lah kena LSDN, pekerja berhenti kerja, macam-macam, kena saman lagi apa semua kan. Saya macam nak gila, saya nak rasa nak mengamuk, saya rasa nak marah apa semua kan. Bulan 1 tu ya Allah, saya memang depress gila lah. Sebab apa? Mungkin dia tak nampak masa depan lah. Mungkin sebab income company tu macam tak cukup tau sebenarnya. Tapi saya duk top up duit saya tau. So dia tak nampak masa depan. Dan memang struggle nak jual produk ni. Actually banyak isu lah. Produk yang saya jual ni, produk tu semua Alhamdulillah bagus. Tapi ada banyak isu lah. Satu, kadang-kadang stok tak cukup. Kadang-kadang ejen main harga kan. Sebab apa? Bukan saya seorang ejen, banyak lagi ejen kat luar sana. So ejen buang harga. Lepas tu supplier yang supply tu tak bagi training, tak bagi bahan marketing. Banyak isu lah. Banyak isu. Produk bagus tapi isu-isu ni membuatkan bisnes tu tak grow. Lepas tu saya duk rekrut ejen pula kena sailang dengan founder apa semua. Banyak isu lah. So income tu stuck. Macam pekerja saya pun tak nampak. Dia orang usaha macam mana pun macam tak boleh nak grow. Tak boleh nak grow kan. So daripada dia stay dengan company yang tak ada masa depan, baik dia orang belah awal-awal kan. Kan. Okay, so bulan 1 saya memang depress gila. Memang macam nak gila. And then tapi sebenarnya saya rasa benda ni adalah satu rahmat. You ingat bila you diuji, bila you jatuh, sebenarnya jatuh tu kadang-kadang bukannya bala. Sebenarnya kadang-kadang jatuh tu adalah rahmat. Dan saya sedar benda tu, sebenarnya kejatuhan saya adalah satu rahmat. Kan. So nak tahu tak apakah rahmat tu? Nak tahu tak apakah rahmat tu? Sebenarnya Tuhan nak tunjuk saya benda yang lebih bagus, benda yang lebih mudah. Dan benda ni memang saya nak. Saya ingat bila bisnes kereta sewa saya jatuh, jual produk tak jadi apa semua. Memang Tuhan ni nak uji saya apa semua kan. Tapi sebenarnya Tuhan saya bagi saya jatuh tu, sebenarnya tu adalah rahmat kepada saya. Ada tak yang nak dengar? Ada tak yang nak mendengar saya punya sharing ni? Kan? Macam tak ada orang tengok ke? Cuba komen sikit. Okay. So nak tahu tak macam mana saya bangkit balik? Daripada income zero, sekarang ni saya punya sale, jual produk 800,000 ni produk dia. Kan. Alhamdulillah. Saya punya aduh, kereta nak parking. Alhamdulillah sekarang ni saya punya jualan 800,000. Ada tak? Ini nak share ni 5 benda yang saya buat. Kan. Sekejap saya charge dulu handphone, takut bateri habis. You all ni dengar tak ni? You ni share tak saya punya video ni? Saya cerita ni bukannya nak membangga diri apa semua, nak salahkan siapa-siapa. Ini sebagai perkongsian je lah. Sebab apa? Saya pun diuji, hampir bankrupt, kena saman apa semua. Macam nak gila dah. Kalau you ingat masa awal-awal tahun tu banyak orang bunuh diri kan. Saya mungkin, tapi alhamdulillah lah saya tak sampai ke that level. So you all pun mungkin diuji, mungkin Tuhan uji you, ada masalah hutang, ada masalah kewangan, bisnes tak jalan apa semua. So sebenarnya kadang-kadang kita jatuh ni tuan-tuan, kita jatuh ni sebenarnya Tuhan nak bagi rahmat kat kita. So bila saya sedar ni benda ni, sebenarnya bagus juga sebab apa? Bisnes saya ni dia, walaupun saya boleh buat sebulan 500,000 kan, 600,000 kan, tapi saya nak ambil gaji 5,000 pun tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Cost operation tu terlalu tinggi. Nak bayar tu, bayar ni apa semua. Memang saya sampai nak ambil gaji 5,000 tak boleh, tak nampak duit. Kan? Okay. So bila jatuh tu, maknanya saya tak boleh nak buat bisnes tu. Bisnes saya memang letak tepi, memang tak boleh nak buat. And then saya cuba jual produk, tak menjadi, jatuh lagi. Lepas tu saya join satu company ni, nama dia SKV. So ni, siapa pernah nampak produk ni, Fitech ni? Dia punya duta dia partner. So macam mana saya boleh masuk join SKV? So saya pun tercari-cari apa benda aku nak buat kan. Start dah lah berhenti kan, bisnes tak jadi, modal pun dah tak ada kan, saving dah sikit, aku dah lah kena saman. Macam-macam kan. So saya tak macam mana, saya
terjumpa balik senior saya. Kak Nini. Kak Nini kan. Ya, Pak Nil, dia punya duta Pak Nil. So saya jumpa senior saya dekat sekolah menengah, Kak Nini. Kak Nini ni dia adalah ejen kepada produk ni, SKV ni. So saya pun mesej dia, WhatsApp, tanya dia apa semua. And then, tapi saya suka dengan Kak Nini ni sebab apa? Dia join SKV, company SKV ni daripada tahun 2017 lah. Lepas tu dia punya sale tu maintain 5 juta kan. Even tahun lepas pun dia punya sale 5 juta. So saya cakap, boleh tahan dia punya bisnes kan. Walaupun COVID apa semua, bisnes dia still maintain. So saya pun WhatsApp dia, saya tanya bisnes dia apa semua. And then dia pun ajak saya lah. Saya cerita lah bisnes saya jatuh apa semua kan. So dia ajak, Wahyu, you try join SKV, mana tahu rezeki kan. So saya pun daftar lah. Saya ingat saya daftar 15 Februari 2021. 15 Februari 2021. Tapi saya daftar tu saya langsung tak tahu pasal produk, tak faham langsung. Okay. So masa mula-mula tu saya nak jual produk pun tak pandai kan, sebab produk kesihatan kan. Saya pun tak pandai. So tapi SKV ni dia ada satu produk kopi. Kan. Saya fokus jual produk ni. Kopi. Sebab apa? Kopi ni kok mana pun orang minum. Kan? Kalau nak jual ubat kencing manis ni susah sikit. Sebab apa? Saya pun tak pakai produk. Tapi kopi ni semua orang minum kopi kan. Kopi ni dia bagus, dia kopi tak ada gula. Kan? So saya join 15 Februari. Tapi masa saya join tuan-tuan, saya from zero, tak tahu apa-apa. And then tapi tu saya rasa benda ni rezeki lah, Tuhan nak atur kan. Selepas 3 hari saya daftar jadi ejen SKV, modal dia RM65.40 je. Modal dia tak sampai RM100. Modal kalau Semenanjung RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. So Malaysia boleh, Singapura pun boleh. So saya daftar. Rezeki saya lepas saya daftar 3 hari, tiba-tiba founder dia sekejap saya share. Founder, you all kenal tak founder SKV? Sekejap saya mana ni founder dia, Puan Kartikawati. Ni dia punya sale tahun ni 82 juta. Tahun ni dia punya sale. Ni founder dia, Puan Kartika. Dia actually 2 orang. Alright, tak kenal ni founder ni, Puan Kartika. Dia actually 2 orang tau, 2 orang. Ni dia punya jualan dia untuk tahun ni 82 juta. Puan Kartikawati. Kan. And then saya share lagi. Saya cari gambar yang saya dengan founder dia. Sekejap. Kejap. Ni. Okay, so ni saya dengan isteri saya, ya. Kan. Ni kita dapat macam award lah. 8 bulan kita punya jualan 1.2 juta. So yang sebelah kiri tu Dr. Syed, dan sebelah Dr. Syed tu Puan Kartika. So itu founder dia. Kan. Alright. Berapa? Tak apa, you WhatsApp saya. Nanti saya bagi, kalau nak beli, nak jadi ejen pun boleh. Okay, nak tahu tak, mungkin rezeki saya, bila saya join SKV, tiba-tiba founder dia call saya minta nak jumpa. Sebenarnya saya dah kenal founder ni dah lama, 2017 saya dah kenal. Sebab apa? Saya pun mentor sama. So saya ni anak murid Dr. Aizan Usman. Founder dia pun memang anak murid Dr. Aizan Usman. So saya kenal macam tu lah. Tapi saya tak ambil pot pun pasal bisnes dia kan. Sebab saya memang fokus kepada bisnes. Tapi bila bisnes saya dah jatuh, saya join company dia. And then tiba-tiba dia call saya, Wahid, you join company saya, you jadi ejen company saya. Ya puan. Boleh tak datang saya punya office, dia kata kan. Dia minta saya datang office dia kan. Boleh tak datang office saya nak explain lah pasal ni. Mungkin you tak faham lagi, sebab tu you tak buat duit kan. So saya pun founder call memang apa lagi, saya pergi lah. Yang bestnya tuan-tuan, kenapa saya segan dengan founder dia tu, founder SKV ni sebenarnya dia adalah billionaire. Founder SKV ni sebenarnya dia bukannya multimillionaire, dia billionaire. Puan Kartika tu sebenarnya billionaire. Dia memang billionaire. Alright.
Sebab family dia memang ada public listed company. Family Puan Kartika ni dia memang ada public listed company, dan dia pun memang pernah buat urus niaga, dan nilai urus niaga tu lebih daripada 1 bilion. So dia ni adalah billionaire. So you bayangkan, billionaire call you nak jumpa. You rasa apa? So saya, billionaire call saya nak jumpa, nak coaching saya, nak mengajar saya. Saya diajar oleh seorang billionaire. Saya segan gila. Saya segan, tapi dah orang call kan, saya pun, ya boleh puan. Saya pun pergi. So masa saya pergi tu, saya di coaching oleh Puan Kartikawati dengan Dr. Syed selama 6 jam. You bayangkan, billionaire spend masa dengan you 6 jam untuk training you, coaching you face to face. Saya dengan isteri saya, 2 orang je. Kan, you rasa macam mana? Apa you rasa? Billionaire coaching you 6 jam. Yang tu yang membuatkan saya boom. Kan, itu yang membuatkan saya boom. Puan Kartika ni memang bagus lah. Banyak orang bila kita jatuh, dia tinggalkan kita. Macam Puan Kartika ni, bila dia tengok saya jatuh, tiap-tiap hari dia call saya, Wahid, apa lagi yang saya boleh bantu you? Apa lagi yang saya boleh tolong you? Ada tak apa benda lagi? Macam tu dia. Tiap-tiap hari mesej saya, Wahid, okey ke you lepas saya join kan? Wahid, okey ke apa lagi yang saya kena buat? Macam tu dia buat. Gila betul kan? Macam tu. Biasa bila kita jatuh, ramai orang lari tinggalkan kita. Tapi macam Puan Kartika ni, saya jatuh, dia tolong saya, dia support saya. Apa lagi you nak kan? Gila betul semua. Memang founder dia memang best gila. Okay, saya cerita sikit tentang SKB. Ada tak nak tahu tentang SKB dan apa yang saya diajar? Dan saya cerita sikit dia punya structure business lah. Ada tak nak tahu? Okay. So masa saya jumpa tu, Puan Kartika dia cerita sikit lah tentang sejarah SKB. So SKB ni ditubuhkan pada tahun 2009 oleh suami dia, Dr. Syed. So kenapa SKB ditubuhkan? Dr. Syed ni, dia ni memang doktor, memang pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang dan Hospital Perlis. So Dr. Syed ni dia kata, masa dia kerja tu, dia memang banyak pesakit datang jumpa dia yang jenis makan ubat banyak. Datang jumpa dia bawa ubat 1 mangkuk kan. Memang banyak gila. Lepas tu pesakit dia tanya, doktor, ada tak apa-apa benda yang dia orang boleh makan dan dia orang tak nak makan ubat? Dia orang tak tahan makan ubat. So doktor saya cakap, kalau kau tak nak makan ubat hospital, kau pergilah makan suplemen ke apa semua kan. So macam dia bagilah senarai suplemen yang kena makan. Contoh macam orang kena kencing manis, orang darah tinggi, orang ada masalah jantung apa semua kan. So dia orang ni memang kena makan ubat banyak. You ada tak mak bapak you ataupun you sendiri yang ada kencing manis, yang kena makan ubat banyak? Memang tak larat. So sebenarnya boleh you nak kawal you punya penyakit tu, tapi makan suplemen. So doktor saya pergi lah farmasi beli suplemen kan. Tapi dekat farmasi terlalu banyak suplemen dan pesakit dia tak tahu nak pilih mana satu. Lalah doktor saya cakap, daripada dia pening kepala nak suruh pesakit dia beli suplemen, why not dia buat sendiri? Sebab apa? Doktor Syed ni dia tahu lah bahan-bahan apa yang untuk kontrol penyakit-penyakit ni kan. So macam kalau you ada masalah kencing manis, kalau you ada masalah darah tinggi, you ada masalah buah pinggang, you ada masalah sakit lutut, you ada masalah perut buncit. So Dr. Syed ni dia tahu macam mana nak settle. Dan produk-produk yang dia buat tu semuanya dibuat daripada bahan semula jadi. Dia memang sangat bagus. Alright. Okay, so dia masa dia orang start tu 2009, dia orang menggunakan sistem stokis agent lah. So masa tu siapa nak jadi stokis modal RM20,000, agent dalam RM5,000 kan. And then alhamdulillah SKB ni masa dia orang buat tu, dia orang punya sale naik jadi sampai 60 juta. And then dia punya produk pun sampai dijual dekat Singapura, dekat Indonesia. Memang meletup-letup lah SKB. Tapi SKB ni dia mengalami zaman kejatuhan pada tahun 2015. So banyak isu lah. And then sale dia daripada 60 juta turun kepada 2 juta ringgit. And then SKB ni sebenarnya almost hampir-hampir ditutup. Sebab apa? Macam income tu memang drop gila, overhead tinggi. Macam Puan Kartika pun dia cakap dia nak tutup dah company. Tapi macam pekerja dia cakap, kalau kita tutup company ni sayang lah. Sebab apa? Produk dia bagus. Banyak pesakit dia sembuh kan. Ada yang kena stroke sembuh, ada yang kena kencing manis sembuh kan. Sayang lah kalau tutup produk bagus. Tapi mungkin dia orang silap. So dekat situ SKB dia start revamp balik lah. Dia start revamp balik bisnes dia.
Dan daripada tahun 2015 tu sale dia 2 juta. Dan Alhamdulillah tahun ni jualan dia naik 82 juta. So banyak benda lah yang SKV betulkan, sistem, marketing apa semua. Dan Alhamdulillah. Dan saya join SKV pada bulan Februari. Dan sebenarnya pada masa tu SKV baru bertukar kepada sistem baru. Alright. Okay, betul. Kalau you nak tahu detail, you WhatsApp saya. Saya nak cerita pasal ni, nak cerita pasal produk ni. Kadang-kadang saya live dekat sini. TikTok kadang-kadang dia block saya punya live ni. Dia tutup kan. So saya tak boleh nak cerita, tak tunjuk produk sangat. Alright. So pada tahun 2021 SKV dia launch sistem baru. Sistem ni sebenarnya kalau nak bagi faham, dia macam dropship. Dulu kalau nak jadi ejen dia modal RM20,000, RM5,000 kan. Sekarang ni nak jadi ejen dia modal RM65.40 je. Kalau Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. And then ejen ni tak payah pegang barang, tak payah post barang, bahan marketing disediakan. Lepas tu SKV pun dia siap bagi sistem e-commerce kan, training semua dia bagi. So saya join tu, saya nak bagi faham macam mana sistem SKV ni. Dan bila saya tengok sistem dia tu, memang power gila lah. Sebab apa? Sistem ni memang ada company yang dah guna, dan memang company tu memang meletup-letup dia punya jualan. Ada tak nak tahu macam mana SKV ni daripada jualan dia 2 juta setahun boleh naik jadi 80 juta. 2015 SKV sebenarnya almost bungkus, almost bankrupt, nak tutup dah, 2 juta. And then dia orang repair dan tahun ni 2021 dia punya jualan tu naik 82 juta. Ada tak nak tahu? Sistem dia power tak power kan? Alright, kena cari orang ke bang? MLM ke ni? Okay. So saya cakap betul-betul, mungkin ramai orang confuse MLM ke bla bla apa semua. Sebenarnya kalau you tengok lah mana-mana TikToker, saya selalu juga follow sebab saya pun tak suka MLM. Tapi sebenarnya ramai orang salah faham. Okey, kalau you pergi dekat laman web KPDNKK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna bla bla macam tu kan. So MLM ni kalau kita tengok dia punya definisi, mana-mana company di mana ejen dia ataupun pengedar dia boleh merekrut ejen ataupun pengedar, itu adalah MLM. Mana-mana company kan, so dia buat produk, lepas tu dia ada ejen ataupun pengedar, tak kisahlah stokis ke, ejen ke, dropship ke. Bila ejen ni boleh rekrut ejen bawah dia, so that company adalah MLM. Cuma adakah company tu ada lesen atau tidak? Kan, kalau company ni dia bisnes dia tu, ejen dia boleh rekrut ejen, dia kena ada lesen syarikat jualan langsung. Dia kena apply dekat KPDNKK. Dan nak apply tu bukannya murah. You kena ada company modal RM500,000. Lepas tu you kena submit you punya business model bla bla. And then KPDNKK dia akan check. Kalau tidak ada unsur penipuan, barulah KPDNKK bagi lesen jualan langsung. So SKV memang ada lesen jualan langsung. Sebab apa? Kita jadi ejen, kita boleh jual produk dan kita pun boleh rekrut ejen. So dekat luar sana yang menjadi stokis, ejen, you tengok balik adakah company tu ada lesen syarikat jualan langsung. Dan kebanyakan orang yang buat produk ni dia tak ada tu. So kalau ada orang report, memang you kena. Kan? Okay, dia tak juga. Dia very simple. Nanti saya cerita. Saya cerita nak bagi faham kan. Okay. You pernah dengar tak satu brand, company ni dia jual baju tau. Dia jual baju. Dia menggunakan sistem dropship. Dan company ni setahun dia punya jualan dia 100 juta. Jual baju kurung je, setahun dia punya jualan 100 juta. Dan company ni dia tak ada kedai. Ada tak nak tahu macam mana company ni boleh jual baju kurung, dia punya jualan dia 100 juta setahun. Kan? Alright. So SKV dia menggunakan sistem yang hampir sama macam company ni. Okay, so
Kalau you biasa lalu dekat highway kan, you perasan tak, you pernah dengar tak satu brand nama dia Sabela? Sabela, pernah dengar tak? Sabela. Dia punya duta dia Ella. Ella suka Sabela, kan? Sabela. So Sabela dia menggunakan sistem dropship, dan sistem dia tu dropship ni boleh rekrut dropship. So sebenarnya Sabela pun MLM, tapi dia jual produk baju kurung. Alright. So macam mana Sabela ni? Dan sebenarnya SKV punya sistem dia lebih powerful daripada Sabela. Saya cerita sikit tentang Sabela. Sabela ni masa saya masih lagi bersama dengan dia punya founder, saya kenal lah dia punya founder kan. So Sabela ni dia ada 2 level dropship. Okay, dropship biasa dengan dropship VIP. Okay, ada 2 level dropship. Dropship biasa ni siapa-siapa boleh daftar, tak payah bayar, free je. Kalau you daftar jadi dropship Sabela, macam Sabela dia akan masukkan you dalam group, dia akan bagi bahan marketing semua. You promote je. Kalau ada orang nak beli, bayar duit kat you ambil commission. Lepas tu you balance tu you bayar kat Sabela, Sabela dapat order, dia akan siapkan baju, dia akan hantar dekat customer. That is business model Sabela, kan? Okay, so dropship ni, kalau you boleh buat jualan RM10,000 sebulan selama 3 bulan berturut-turut, so Sabela akan offer you untuk jadi VIP dropship. Okay, so you naik level lah. You naik level kan. Tapi kena buat sale RM10,000 sebulan selama 3 bulan berturut-turut, barulah you akan dinaikkan pangkat menjadi VIP dropship. So VIP dropship ni you punya commission tinggi sikit. Kalau dropship biasa commission rendah sikit lah. Okay, tapi dropship VIP ni dia bukannya fokus jual dekat end user. Fokus dropship VIP ni adalah dia rekrut dan training dropship biasa. Sebab apa? Dia dah biasa buat RM10,000 kan. So kerja dia adalah rekrut orang, ajar macam mana nak buat RM1,000, RM2,000, RM3,000. Dia kena bantu orang bawah dia untuk buat jualan. Dia tak boleh jual dekat end user. Okay, so dekat sini ada satu kawan saya ni, dia dah join Sabela ni dah 3 tahun 4 tahun macam tu kan. So dekat bawah dia ni ada 1,500 orang dropship. 1,500 orang dropship, dan dia fokus dia hanya ajar satu orang dropship buat RM1,000 je sebulan. You bayangkan RM1,000 kali dengan 1,500, dekat situ dia punya sale, group sale dia 1.5 juta, dan dia punya untung dia ni, yang VIP dropship ni untung dia 10%, tak banyak. Tapi you bayangkan 1.5 juta kali dengan 10%, maknanya sebulan dia punya income dia RM150,000. RM150,000 tak perlu ada kedai, tak perlu ada pekerja, bahan marketing Sabela sediakan, kira net dah RM150,000. Itu sistem dropship Sabela. Okay, SKV pun dia menggunakan sistem yang sama. You daftar, tapi daftar ni kena bayar lah. Kena bayar modal RM65.40 untuk Semenanjung, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. You bayar tu sebenarnya you dapat produk. SKV akan bagi produk kat you berharga RM60. You kena bayar RM65.40, you akan dapat produk RM60. RM5.40 tu sebenarnya cost post. Sebenarnya free je. Cuma SKV dia nak bezakan you nak jadi agent ke ataupun you nak jadi customer. Alright. So you kena bayar lah. Lepas you dah bayar, SKV akan bagi training kat you 5 hari. Training online je. Lepas tu SKV pun dia akan sediakan video tutorial, you boleh tengok online, boleh belajar online je. Setiap minggu pun SKV akan bagi training semua, bahan marketing, video semua dia bagi. So kerja you adalah macam kita nak jual produk, of course lah kita kena guna produk lah. Macam saya masa mula-mula tu saya guna produk lah. Saya ada masalah berat badan, saya guna produk dia, alhamdulillah berat badan saya turun. Isteri saya ada masalah asma, dia macam-macam masalah isteri saya. So dia pun guna produk, alhamdulillah kesihatan dia okey. Dulu isteri saya mudah jatuh sakit semua. Saya pun dulu gemuk kan. Sekarang berat badan saya dah turun kan. So kita guna produk, kita bukannya kita fokus jual, kita guna, kita share. Kalau macam you guna, you dulu gemuk, you turun berat badan, you share. Dekat luar sana banyak orang ada masalah berat badan. And then kalau you ada kencing manis, you promote produk kencing manis. Sebab apa? Ada banyak testimonial. So kita guna produk, kita share. Kalau ada orang nak beli, kita jual. Tapi ada juga orang nak jadi ejen. So dekat situ, kalau dia nak jadi ejen, dia daftar jadi ejen, and then setiap ejen yang saya rekrut, so saya dapat juga commission. Training semua kebanyakannya SKV bagi. So masa saya join tu, lepas saya coaching tu, besoknya saya terus buat live. Saya ceritalah tentang SKV. Alhamdulillah bulan pertama saya dapat rekrut
30 orang. Yang join tu kawan-kawan je lah. 30 orang yang join saya kan. So bulan pertama saya punya jualan 11,000. 11,000 saya punya komisen dalam tak sampai 3,000 lah. 2,000 lebih kan. Kau apa dah sekarang ni? Alright, nak tahu tak saya punya perjalanan tu? Sale saya daripada start saya join bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perjalanan tu saya punya grow. Dia nak bagi faham dia dropship lah. Sebab apa? Agent ni tak perlu pegang barang, tak perlu post barang kan. So kita just guna promote. Macam saya semua produk saya guna. Kopi saya guna. Ni kopi dia memang sedap gila. Lepas tu ada few, saya tak boleh nak tunjuk sangat. Sekejap saya. Mana lagi? Sekejap Ni Nutrell ni untuk cucu usus, memang sedap gila lah. Yang ni untuk apa, kulit cantik kan. So SKB memang ada produk dia. Alright. Intermission ni tuan, produk SKB ada berapa bang? Sekarang ni ada 9. Dia ada 9 produk. Dan produk dia tu memang ada KKM, ada JAKIM. Memang lulus. Sebab apa? Founder dia tu doktor. You nak jual pun you tak risau. Sebab apa? Memang selamat. You nak makan pun tak risau. Sebab apa? Kat luar sana ada banyak produk kesihatan. Dan kadang-kadang founder dia tu tak apa-apa kan. So macam SKB ni, founder dia tu doktor. Doktor Syed. Dia memang doktor. Dia pun ada klinik dia sendiri. Okay. So dia ada 9 produk. Dia ada vitamin pun dia ada untuk kencing manis pun ada, dia ada untuk gemuk pun ada, perempuan untuk masalah senggugut ada, semua produk. Budak-budak pun ada. Okay, so SKB ni dia lebih powerful daripada Sabela. Sebab apa? Sabela ni produk dia baju kurung, so customer dia perempuan. SKB ni customer dia perempuan boleh, lelaki boleh, budak-budak boleh, orang tua pun boleh. So dia punya market tu besar. Kan. Okay. Tu yang pertama. Lepas tu macam Sabela, you kena buat sale RM10,000 sebulan, barulah you boleh recruit agent. Macam SKB, you daftar je, you dah ada sistem, you dah masuk training dia, automatic you boleh terus recruit agent. Lah. So lagi cepat you dapat recruit agent. Kalau orang tu nak join jadi agent, join. Kalau dia nak beli. Dia tak ada paksa. Kalau you nak jual sendiri pun tak apa. Kan? Macam saya, memang saya nampak. Sebab apa saya dah nampak yang kawan saya ni, yang Sabela ni, dia ada 1,500 agent. Sebulan dia punya sales 1.5 juta kan. Net profit dia 150,000 kan. Tak perlu ada kedai, tak perlu ada pekerja, tak perlu post barang kan. 150,000 memang best gila lah. Assalamualaikum, bapa kawan saya kena kencing manis. Jadi macam mana rawatan tu dengan produk tu? Okey. Nanti you WhatsApp saya. Sebenarnya kencing manis senang je nak settle. Dia ada 2 produk je. You kena 3 produk yang you kena guna. First kali, kalau kencing manis you kena cuci usus dulu. You kena cuci usus, you pakai benda ni. Nutrell ni kan. Nutrell. Saya tak boleh nak tunjuk lama-lama kan, nanti kena block dengan TikTok. Ya. Lepas tu kalau kencing manis you kena stop gula lah. So you guna ni Zero ni. Zero ni you guna untuk stop gula. Lepas tu satu lagi you kena minum Vitec ni. 3 je. 3 produk je. Sebab kencing manis ni, orang kencing manis, satu, usus dia kotor. Kalau you makan ubat, you makan suplemen, usus kotor tak boleh serap. So you kena cuci usus dulu dengan Nutrell. Lepas tu you kena minum Vitec lah. Vitec ni fungsi dia adalah untuk repair sel-sel. Sebab apa orang kencing manis ni, bila dia luka kan, memang luka tu takkan sembuh dan dia akan buruk dan biasanya kena potong lah kan. So you minum Vitec ni dia akan repair you punya sel. Dan insyaAllah lah kalau you minum, memang luka tu sembuh. Lepas tu gula kena stop lah. Macam saya kat rumah saya dah buang lah gula. Saya minum ni, memang bagus kan. Very simple, tak payah merepek-repek pergi mana-mana kan. Sebab apa? Yang buat produk ni doktor. Banyak lah orang nak kerja mana, kena keto lah, ni lah, apa macam-macam lah, intermittent fasting lah, seksa kan. SKB very simple je. Cuci you punya usus, makan suplemen dia, stop gula. Simple. Kan? Boleh. Boleh. WhatsApp saya. Very simple je SKB ni. Bukannya susah kan. Kadang-kadang kita nak kencing manis, jumpa makan produk tu, nak kena keto lah, kena puasa lah, apa semua kan. SKB ni memang, alhamdulillah, saya ada kawan, mak saya dia, kawan sini, mak dia kencing manis. Memang kuku ni dah buruk kan. Lepas tu dia makan produk ni, alhamdulillah kuku dia tumbuh balik. Lepas tu dulu dia batuk, dia minum ubat batuk kan. Sekarang ni alhamdulillah dah tak ada batuk dah. Memang lega.
Dulu duduk baring sekarang dah sihat dah. Bang, saya nak try makan yang cuci usus macam mana? You WhatsApp saya, you klik dekat bio, nanti WhatsApp saya. Cuci usus ni penting tau. Bukannya orang kecil manis tau. Bukan orang kecil manis. Sebenarnya semua orang kena cuci usus. Kalau you tengok perut you besar, buncit kan, pelik je kan. So dekat situ, dalam usus tu memang banyak kerak tahi lah. Kerak tahi ni kalau tak buang, dia boleh menyebabkan kanser. So tanda-tanda dia tu, first kali you mudah jatuh sakit, nafas you berbau. Lepas tu dekat perut you tu akan naik macam merah-merah apa semua. Tu maknanya toksin lah, toksin dia dah start. Kalau you tak buang, you tak cuci you punya usus, silap-silap memang akan kanser apa semua kan. So macam saya dulu sebelum saya guna produk ni, perut saya buncit gila. Perut saya macam perempuan mengandung kan. Saya nak beli baju kena beli baju besar kan. Kalau tak memang boroi kan. Saya makan produk ni, saya makan Nutren ni, dia bancuh dengan air. Hari pertama 5 kali saya cirit. Saya cirit tu memang tahi banyak gila. Lepas tu busuk gila. So nampak saya punya usus tu kotor gila kan. Kotor gila. Lepas tu esok saya minum lagi, cirit lagi 5 kali. Cirit. Lepas tu dalam seminggu saya ingat saya hilang dalam 3 kilo. 3 kilo. Berat saya turun. Nampak lah usus tu kotor. So you all kalau perut buncit, badan besar apa semua, and then nafas you berbau. Lepas tu saya dulu dekat perut saya selalu naik merah-merah. Tu maknanya toksin. You kena cuci you punya usus. So macam saya minum hari-hari. Memang hari-hari membuang sembelit apa semua. Alhamdulillah. So bila kita dalam ni usus bersih, kita makan suplemen barulah berkesan. And then orang kencing manis memang dia punya usus tu kotor gila. Kalau tak buang tu, benda tu dia masuk dalam saluran darah jadi toksin. Tu yang merosakkan darah tinggi lah, kolesterol lah, jantung lah, and then kena stroke lah, macam-macam. Ramai saya dengar dah potong dan lain-lain. Betul. Macam SKB ada satu story tau. Macam brother ni dia umur 50 lebih lah. So dia memang jenis tak jaga makan, suka minum teh tarik, suka makan roti canai apa semua. So memang dia dah kena kencing manis. Tapi dia biasa je. Doktor bagi ubat, makan tak makan apa semua. So dia pergi kerja. Lepas tu bila dia punya kencing manis tu makin teruk, bila dia pergi kerja, kaki dia akan bengkak. Lepas tu bila bengkak, dia minta cuti and then 3 hari masuk kerja balik, bengkak lagi kaki dia kan. Lepas tu tiba-tiba kaki dia tu macam ada kudis luka kan. Lepas tu dia pun pergilah jumpa doktor, sapu ubat, makan ubat apa semua. Tapi luka dia tu, kudis dia macam makin besar, makin besar. Macam makan ubat pun tak lega. Sebab dia dah kena kencing manis kan. Lala pergi jumpa doktor, teruk ni kaki ni kan. Memang tak lega. So doktor cakap, kaki kena potong. Terus dia murung. Elok-elok pergi kerja kan, tiba-tiba kaki luka kudis, and then letak ubat tak lega, and then pergi jumpa doktor, dia cakap kena potong. Murung tu. Tapi and then dia pun kebetulan kakak dia ni guna produk ni. Kakak dia bagi ni 2 botol. Dia minum. Setiap hari dia kena pergi jumpa doktor, kena buka balut, nak kena cuci luka kan. So doktor terkejut kan. Bila buka je tengok luka tu makin kecil kan. So lalas doktor cakap tak payah potong. Sebab apa? Phytech ni dia memang repair cell. Betul, repair cell. So memang ada banyak testimonial, customer yang even isi saya dia ada luka tau dekat betis. Dia pernah accident. So dia selalu garu memang selalu berdarahan. Tak lega kan. Letak ubat sapu tu tak lega. Bila dia minum Phytech tu lega terus, hilang terus. Sebab apa? Phytech ni dia start repair cell. Memang bagus. Orang kencing manis kan memang very good. And then dia sedap. Harga pun murah, 180 je sebotol. 180 kan. Kalau beli 2, 260. Kalau you nak murah lagi, jadi agent. Memang terbaik. Macam mana nak kurus? Nak kurus, you stop gula. Lepas tu you minum ni. You minum ni. Memang saya minum ni Nutren ni, ya Allah, 5 kali aku cirit kan. Tapi cirit tu tak sakit. Biasa kita beli produk untuk kuruskan badan, memang sakit perut. Yang ni tak sakit. Kita minum memang 5 kali. Tiap-tiap hari minum kan. So alhamdulillah lah. And then first kali, this one yang buncit ni you kena ambil ni, Zero ni nak cerita detail susah sangat. Tapi Zero ni yang saya lepas minum ni saya stop gula, saya ambil Zero, alhamdulillah perut tu kempis.
Boleh you WhatsApp saya. Satu botol tahan berapa lama? Botol mana? Botol Fitech ni. Fitech ni dia 20 kali minum lah. 20 kali minum lah. Macam saya, setiap bulan memang saya akan beli produk tu, tapi sebab saya dah jadi agent kan, so mostly saya pakai free je. Sebab apa? Saya punya commission banyak. Bulan lepas saya punya commission 40,000. Commission saya 40,000 kan. Alright. Okay, so sambung cerita. Okay, kalau apa-apa you nak jadi agent pun semua, you WhatsApp saya. Okay. SKV ni macam Sabila tadi, dia jual dekat perempuan. Lepas tu macam Sabila, SKV ni dia jual dekat lelaki boleh, perempuan boleh, budak-budak boleh, orang dewasa boleh. Lepas tu you boleh rekrut agent automatic. You tak payah nak tunggu sale you 10,000. So sekarang masa saya join, bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang. So sale saya dapat dalam 11,000. Commission dalam tak sampai 3,000 lah, 2,000 lebih kan. Masuk bulan kedua, bulan 3 saya punya sale naik jadi 13,000. 13,000. Agent tu bertambah. Lepas tu saya punya commission tak sampai 3,000. Bulan 4, masa tu bulan puasa saya tak larat nak marketing, saya tak larat nak live. So sale tu drop 10,000. Commission still dalam 2,000 lebih kan. Bulan 5, lepas puasa raya, saya start buat marketing balik. Sale naik jadi 14,000. 14,000. Tapi commission tak sampai 3,000 lah. Saya target lah, aku join ni, kalau lah aku dapat 5,000 saya dah syukur dah. Sebab apa? Saya punya bisnes dah jahanam, dah lingkup, saya dah tak ada income. Saya nak 5,000 tu untuk makan je. Okay, saya target nak 5,000. So 4 bulan saya buat, saya punya commission mostly tak sampai 3,000 lah. Tapi masuk bulan kelima tuan-tuan, nak tahu tak? Bulan kelima, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan Jun. Nak tahu tak saya punya sale berapa? Nak jadi agent, you WhatsApp saya. You klik dekat bio, you WhatsApp saya, nanti saya reply. Alright. Nak tahu tak bulan Jun saya punya sale. Saya bermula daripada kosong. Apa produk dia banyak. Dia ni, you WhatsApp saya kalau you nak tahu detail ni salah satu produk ni, Fitech. Saya tak boleh nak tunjuk lama-lama. Kalau saya tunjuk, saya kena block dengan TikTok. Ni kopi pun ada, kopi kan. Lepas tu ni untuk detox, ini gula, ini untuk ni apa, kulit kan. So memang produk kesihatan, suplemen kesihatan. Memang produk dia bagus, saya sendiri guna. Memang saya guna. Alhamdulillah, bila saya guna produk dia, saya jarang jatuh sakit, kesihatan saya okey, berat badan saya turun, stamina saya okey. Nampak saya live daripada pukul 7, saya duduk bercakap ni, dah sekarang ni pukul 8.40 lebih, sejam lebih saya bercakap. Okey ke kan? Tak, saya dah banyak kali dah kena block. Saya tunjuk produk terus kena end. Buasir dalam penyakit kulit. Ada buasir ni sebenarnya you kurang makan sayur. So you kena ni. You kena makan ni. Dalam ni dia ada fiber. You makan ni. Kan? Kulit ni. You kena cuci you punya usus. Sebenarnya buasir kulit tu sebenarnya usus you tu kotor. Kalau you cuci you punya usus, insyaAllah lah buasir settle, kulit pun okey. Buasir tu, saya pun buasir juga. Saya pernah berak berdarah tau. Sebab apa? Kurang makan sayur, kurang makan buah. And then yang ni, dia ni dalam ni ada fiber lah. So you makan, insyaAllah settle. Alright. Macam mana nak beli, you WhatsApp saya. Alright, teruskan cerita tuan. 6 Jan. Okay, 6 Jun. Alhamdulillah saya punya jualan 32,000. 6 Jun saya punya jualan 32,000. Alhamdulillah. 30. And then saya punya profit lah, commission 6,000 lebih. Saya syukur gila lah. Sebab apa? Saya nak 5,000 je. Bulan Julai. So saya ingat bulan Julai mungkin naik sikit kan. Bulan Julai saya punya jualan 51,000. Bulan Julai 51,000. Saya punya commission masa tu 7,000 lebih. Ya Allah, syukur gila kan. Saya dah jatuh melingkup, hutang banyak, kena saman apa semua. And then slowly saya naik. Okay, bulan Ogos ni memang terkejut gila. Bulan Ogos, sebab apa? Saya masa tu ejen saya dah ramai. Bulan Ogos, nak tahu tak berapa saya punya jualan? Bulan Februari 11,000, bulan Mac 13,000, bulan April 10,000, bulan Mei 14,000, bulan Jun 32,000, bulan Julai 51,000, bulan Ogos. Kalau you dengar ni terkejut.
Bulan Ogos saya punya sale 330,000. Bulan Ogos 300. Saya pun terkejut. Macam mana boleh naik kan? Sebab apa? Saya punya ejen tu dah start gerak. Dah gerak kan. So ejen ni dia orang guna produk, dia orang suka produk, dia orang start promote. Bulan Ogos saya punya sale 330,000. Okay, bulan September tahun ni, bulan September saya target mungkin 400,000, 450,000 lah saya target kan. Bulan September tuan-tuan, saya punya sale 830,000. 800. Saya punya komisen masa tu 60,000. Bapak gila kan? Bapak gila. Sebab apa? Saya cakap, ya Allah, aku dulu berniaga kereta sewa, aku tak pernah dapat macam ni kan. Tak pernah dapat macam ni. Dulu saya buat kereta sewa, masa kena zaman GST tu, nak ambil 5,000 pun tak boleh. Saya macam nak gila tuan-tuan. Macam nak gila. Duit tak nampak. Sale 400,000, 500,000, nak ambil 5,000 pun tak boleh. Tapi bila saya join SKV, saya buat 2 orang je dengan isteri saya. Tak ada pekerja, tak perlu ada pegang barang. Sebulan, bulan September 830,000. Saya punya net profit 60,000. Saya buat 2 orang je. Gila betul 60,000. Saya syukur gila lah. Bulan Oktober, saya punya sale naik jadi 859,000. Masa tu komisen saya kurang sikit lah, 40,000 lebih. Sebab apa? Komisen ni kalau kita buat personal sale banyak. Kalau personal sale kurang lah. Masa bulan Oktober tu personal sale kurang, tapi kerja tak banyak lah. Saya lepak-lepak kan. Sebulan dapat 40,000 lah. Alhamdulillah saya dapat 5,000. Saya dah syukur lah kan. So bulan ni saya punya sale drop sikit. Bulan ni semalam saya check lah 600,000. And then saya tengok saya punya bonus 32,000. Dapat 5,000 pun saya dah syukur dah kan. Ini 30,000 kan. InsyaAllah lah bulan ni saya boleh dapat net profit saya 40,000. Syukur gila. So you all, Kalau you nak cari income, tak ada modal apa semua, you WhatsApp saya, InsyaAllah saya bantu. Tapi kena usaha lah. Okay, saya share 5 benda yang saya buat. Ada tak nak tahu 5 benda yang saya buat? Ini saya share. Okay, apa benda? Kalau you nak join, tak kisahlah, benda ni you boleh pakai untuk mana-mana produk. First kali, yang pertama, you kena, sekejap saya cari nota saya. Nota saya ada tulis nota. Yang pertama, 5 langkah macam mana you nak buat jualan 800,000 sebulan. Ada tak nak tahu? Okay, you tulis Yang pertama, you make sure kemas kini semua media sosial. You kemas kini semua akaun media sosial. So kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, LinkedIn, YouTube. Semua tu you kena kemas kini. Apa maksud kemas kini? Saya recommend lah untuk you gunakan nama betul. Jangan guna nama fake. Kan macam saya, semua media sosial saya guna nama saya, Wahid Abdul Rashid. Saya tak guna nama fake. Sebab apa? Kalau you guna nama fake, you nak menjual susah. Okay, guna nama betul. Lepas tu kalau boleh gambar lah. Gambar you letak gambar corporate lah. Jangan letak gambar merepek-repek kan. So macam saya, TikTok saya ni saya letak gambar saya pakai suit, pakai tie kan. So clear, nampak saya ni sebagai seorang usahawan. So benda ni yang memudahkan saya untuk rekrut ejen jual produk. Okay, and then macam setiap media sosial itu you post lah benda bisnes yang berkaitan. Kalau you jual produk you promote benda tu. You jangan campur-campur, merepek-repek, membawang lah, kutuk sana, kutuk sini. Tak, you just fokus benda-benda yang related dengan you punya bisnes. Fokus post benda yang positif je. Alright. Bisnes apa ni? WhatsApp saya ni, saya jual produk kesihatan SKV. Saya tak bawa dia punya tu. Alright, SKV. So kalau you nak jadi ejen, you WhatsApp saya, klik dekat bio. Alright, nanti saya reply. SKV ni dia jual produk kesihatan. Alright. Kalau you nak katalog, you WhatsApp saya. Okay. Yang kedua apa yang you kena buat adalah yang ni ramai orang tersilap. So mula-mula masa saya join SKV tu, apa yang saya buat adalah saya minta sokongan. Ni nombor 2, minta sokongan. So apa yang saya buat adalah saya post dekat saya punya Facebook, dekat semua media sosial saya tulis, saya cakap salam, bisnes kereta sewa saya jatuh dan sekarang ni saya join SKV, doakan saya bangkit semula. Saya minta sokongan. So saya post dekat saya punya Facebook, dekat saya punya IG, dekat saya punya WhatsApp status, semua saya post. Dan orang yang follow saya, dia start support saya. So dekat situ saya minta sokongan. Sebenarnya itu adalah marketing. Saya nak cakap saya dah join SKV. So kawan-kawan kita, follow kita, dia akan support kita lah, dia akan doakan kita. So dekat situ
saya dah memberitahu, saya dah. So you all pun bila you join mana-mana company, you jangan terus jual produk. Masuk je jadi agent terus nak jual produk. Tak. You kena minta sokongan dulu. You WhatsApp, you buat WhatsApp status, you tulis dekat Facebook, IG apa semua, minta sokongan. You cakap lah, saya dah join company ni, doakan saya bangkit, doakan saya berjaya, doakan saya kaya. Minta sokongan. Kalau banyak orang bila dia join mana-mana company, dia terus nak jual apa semua, memang orang tak nak beli lah. So you kena minta sokongan dulu. Faham tak? Ada ke dengar saya ni? Ada ke dengar ni? Faham tak ni? Minta sokongan. Yang pertama tadi, make sure you repair you punya media sosial, kan? Yang kedua, minta sokongan. Tak kisahlah you post kat mana pun, minta sokongan. Saya siap buat poster. Saya cakap, saya letak gambar saya kan. Saya dah jadi, saya tembak dekat WhatsApp kan. Alhamdulillah memang banyak kawan-kawan saya doakan saya apa semua. So sebenarnya dia dah tahulah saya dah join SKV. Okey. Nombor tiga apa yang aku buat? Nombor 3, sekejap saya tengok nota saya. Nombor 3, okay. So kalau you join agent SKV ataupun you join mana-mana company, you kongsi kebaikan produk. Macam saya tak cerita sangat pasal produk ni ada ni tak. Saya kongsi kebaikan produk. So saya banyak kongsi. Kalau kita nak fokus jual produk, kita kongsi testimonial. Macam kencing manis, saya tak ada cerita dalam tu ada, dalam Fitech tu ada apa. Saya cakap, okay, kau kencing manis, kau minum ni, kaki kau selamat. So saya jual result. Saya jual result. Kalau produk, apa result? Kalau orang makan produk ni, apa result dia? Saya tak ada cerita detail. Saya tak ada cerita Fitech ni mengandungi bla bla, tak ada. Kau kencing manis, kau makan ni, settle masalah. Alright. Kalau you nak recruit agent, you jual result. So you showcase lah, you tunjuk result macam SKV ni berlambat-lambat ejen-ejen dia yang dah buat jutawan kan, dah je. So masa saya join tu, saya jual result. Saya tunjuk lah, okay, ejen ni say dia berapa apa semua. So saya panggil saya punya leader apa semua, saya tunjuk. And then saya ajak buat talk show, saya buat live streaming, saya buat live, saya tunjuk kan. Saya kira tunjuk result. So bila kita jual result, banyaklah orang yang nak join jadi ejen apa semua. So produk pun saya jual, ejen pun saya rekrut. Macam tadi saya buat live, ada orang tanya pasal apa, nak kuruskan badan lah, kencing manis lah. So saya tak ada cerita pasal detail produk. Saya just, kau kencing manis, kau makan benda ni. So memang ada testimoni, memang result. Saya sendiri, saya jual result saya. Saya dulu gemuk tau. Saya jual result saya. Saya dulu gemuk, saya dah kurus. Kan? So you jual result. Tak payah detail-detail ni. Okay. Lepas tu nombor 4. Ada tak nak tahu nombor 4? Jadi ejen berapa mudah? Ejen kalau you Semenanjung RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. And then you daftar je, you dapat barang, you dapat produk harga RM60. Yang lebih tu sebenarnya post lah. Lepas tu you dapat training 5 hari, and then you dapat bahan marketing, and then you dapat sistem e-commerce bernilai RM3,000. Memang you boleh buat. Macam saya sekarang ni dah 2 minggu saya tak balik rumah. Saya travel, alhamdulillah boleh buat duit. Business 100% online. Tak payah berang-barang, tak payah berbarang. Bulan ni saja saya dah buat RM600,000. Saya punya komisen alhamdulillah RM30,000. Sambil-sambil jalan, sambil-sambil jaga anak kan, boleh buat RM30,000. You nak tak? Tapi kena rajin lah. Kena guna produk, promote produk kan. Okay. Nombor 4. Yang ni ramai tersilap kan. So bila you join mana-mana company, tak kisahlah you join SKV ke mana-mana company, you kena konsisten selama 3 bulan. You masuk, you promote, ada orang beli ke, tak ada orang beli ke, you promote. You mesti konsisten 3 bulan. Macam saya konsisten 3 bulan. 3 bulan tu saya dapat buat sale, tapi masuk bulan ke-5 barulah saya nampak result. So bila you join, you promote, ada orang beli ke tak ada orang beli, you konsisten. Konsisten tu you kena buat step nombor 3. Jual result. Share testimonial. Hari-hari kena buat. Ada orang beli ke tak ada beli, tak ada. You kena buat setiap hari, konsisten. Alright, nombor 5, bila you dah ada customer, bila you dah ada agent, so you tanya feedback dia. Macam customer tanya,
Macam mana okey produk ni, kalau dia ada kerja mana, okey tak kerja mana. Kalau dia ada masalah berat badan, turun tak berat badan. So tanya dia, minta feedback. Kalau dia kata okey berkesan, gunakan feedback dia tu untuk buat marketing. Kalau you ada ejen, tanya ejen dia, macam mana you join ni, boleh buat duit tak? So alhamdulillah saya dapat buat 1,000, 2,000, 3,000. So you gunakan dia punya result tu untuk buat marketing. Itu je 5 step. 5 step saja untuk you. Macam 5 step tu lah yang saya buat, yang alhamdulillah sekarang ni sales saya 800,000. Very simple, zero cost marketing, tak payah nak spend FB ad. Okay? Saya ulang balik. First kali, you repair you punya media sosial. Yang kedua, you minta sokongan, kan? Minta sokongan. Yang ketiga, you share result, jual result kan, result customer, result agent kan. So kalau ada orang tu nak beli, jual. Kalau orang tu nak jadi agent, jadi agent. Yang keempat, you kena konsisten. You kena konsisten buat step nombor 3 tu sekurang-kurangnya 3 bulan. Lepas tu nombor 5, you kena dapatkan feedback daripada customer, feedback daripada agent kan. So gunakan feedback tu untuk remarketing. Itu je. And then you buat, you kena konsisten. Banyak orang dia buat, dia promote tak ada orang beli. Lepas tu dia give up, dia buat benda lain. Lepas tu dia promote tak ada orang beli, dia give up, dia buat benda lain. Sampai sudah dia tak nampak hasil. Alright. Sebab apa? Apa yang kita buat sekarang ni, kesan dia 3 bulan lagi. So saya harap membantu you all. Dan kalau you berminat nak join saya, nak belajar, nak tambah income semua, nak bangkit balik, you WhatsApp saya, daftar jadi ejen, insyaAllah lah kita sama-sama berjaya. Saya nak semua orang yang join saya ni, insyaAllah lah dapat capai apa yang saya dapat. Dapat freedom, dapat duit, sihat kan. Saya nak tu. Saya dah melalui banyak cabaran, dan saya nak semua orang yang join saya ni boleh ada duit, boleh bantu ramai orang, InsyaAllah. Alright, itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum.